Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajar kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah telah habiskan tafsir ringkas berkenaan dengan ayat pertama sampai 39 surah Al-Baqarah, yang mana ia merangkum pendahuluan surah Al-Baqarah yang bertajuk Hidayah Al-Quran dan Khilafah Insan. Ini memang kita kata first half of ayat 1 sampai 39 tu menceritakan tentang Hidayah Al-Quran, dan the last part itu berkenaan kisah Adam AS yang kita baca itu adalah berkaitan tajuk Khilafah Insan. Baik, jadi lepas habis itu, hari ni insyaAllah kita akan masuk pada bahagian baru berkenaan penjelasan, dan insyaAllah lepas habis ni nanti baru kita masuk 40-48. Dia kita ambil part per part. Baik, petunjuk-petunjuk yang diistimbatkan dari potongan. Mana potongan 1 sampai 39? Mana yang boleh hafal, hafal lah. Yang tak hafal lagi, cuba hafal. Kita kata memang berat, tapi cuba belajar. Okey, baik. Petunjuk-petunjuk yang diistimbatkan dari potongan itu 1 sampai 39 surah Al-Baqarah. A. Permasalahan akidah. Tajuk-tajuk akidah. Baik, apa yang dapat diambil di situ? Pertama, bahawa sesiapa yang dimeterai oleh Allah Ta'ala terhadap hatinya, mana Allah Ta'ala petri hati dia, tutup, Allah Ta'ala kunci hati dia, dan layak ke atasnya kalimah Allah, maksudnya apa yang Allah Ta'ala tetap ke atas dirinya dan layak. Kalau yang itu masuk neraka lah, syurga lah. Tapi yang ni kalau dikata orang berkenaan, kita kata masuk neraka lah, dengan sebab perbuatan dia tidak akan masuk ke dalam iman selama-lamanya. Nak pusinglah mana keadaan sekalipun, dia takkan masuk iman. Tidak sekali-kali berguna terhadapnya mana-mana bimbingan, dan dia tidak akan kembali kepada petunjuk. Maksudnya kalau dikata dari tetap Allah Ta'ala bahawa dia takkan beriman, maka tak boleh buat apa. Memang kita kata tu usaha kita buat, effort kita buat, doa kita buat, tapi dalam banyak-banyak kita buat tadi, Allah Ta'ala cuma berikan kadar izin, dia benarkan saja. Yang kita salah faham, kita kata betul Allah Ta'ala buka untuk kita qadar. Dia ada qadar yang bergerak, qadar tak bergerak. Qadar yang tak bergerak ni contoh macam Fir'aun mati kafir, kan, jarak bumi matahari ni umur berapa dan sebagainya, kiamat bila, itu ada qadar ketentuan Allah Ta'ala yang tak boleh kita elakkan. Macam kita lahir anak siapa, negeri mana kita lahir, ini adalah di antara perkara-perkara yang dah ditetapkan Allah Ta'ala. Tak ada usaha, tak ada upaya kita untuk mengelak benda berkenaan. Tak ada macam dah lahir anak Melayu, kalau lahir Arab kan mudah, kan, ikutkan manusia ni, kan, kita macam-macam manusia punya pendapat. Tapi setiap kali Allah Ta'ala letakkan perkara-perkara macam ni, dia tidak ada sebarang penafian, tiada sebarang penolakan untuk perkara-perkara ni. Maksudnya dia automatik akan berjalan dan takkan siapa boleh mengubahnya. Dan satu lagi qadar kita terangkan itu adalah qadar yang Allah Ta'ala tetapkan, boleh berlaku kepadanya sebarang perubahan berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Yang ini yang kita kata balik pada surah Ar-Ra'd 2:39 yang kita baca hari tu. Allah Ta'ala nyatakan, laqad arsalna rusulan min qablik, sesungguhnya hai Muhammad, kami telah utuskan utusan-utusan ramai sebelum engkau. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan kami jadikan untuk rasul-rasul berkenaan pasangan-pasangan hidup dan juga anak pinak. Maksudnya semua rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka ni ada isteri, ada anak pinak. Dan ayat tu yang kita terangkan itu, dia punca dia sebab Rasulullah SAW nak kalau boleh dapat mukjizat. Tiap kali mana nak, tiap kali mana baginda inginkan, benda berkenaan akan boleh buat. Okay? Jadi tapi namun kita Allah SWT tak berikan macam tu. Bahkan kita kata punca tak diberikan sesuka hati ikut para anbiya nak adalah kerana apa? Sebab Allah kata wa ma kan rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi iznillah. Tidak boleh seorang rasul itu datangkan sebarang bukti kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian Allah sebut di kulli ajalin kitab. Untuk setiap satu tempoh masa manusia dia nak berlaku satu perkara tadi, kitab, ada tulisan, ada writing yang Allah Ta'ala dah tetapkan nak berlaku dengan tulisan tadi. Contoh macam bila Musa ketuk tongkat terbelah laut, bila berlaku, hari mana berlaku, tarikh dia, waktu dia, sebagainya, depan siapa melintas, semua sekali benda tu adalah tetap. Maksudnya tak boleh kita kata kenapa tak jadi dekat kita, kenapa tak ada timbul, okey.
ayat 38 kan. Dia kata ni kan, wa ma kan rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idznillah. Tidak boleh untuk seorang rasul tadi datangkan sang bukti dengan izin Allah Taala. Likulli ajalin kitab, untuk satu tempoh ketentuan bila nak berlaku satu perkara ada apa? Tulisan, ada writing. Kemudian Allah Taala sebut apa? Yamhullahu ma yasha. Allah Taala padam apa dia nak, wa yuthbit, Allah Taala kekalkan apa dia nak. Dia padam apa dia nak dan kekal apa dia nak. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah Taala padam apa dia nak dan kekal apa dia nak. Wa indahu li ta'ala, ketika itu ada ummul kitab, ada ibu segala kitab. Ayat ini adalah gambaran bahawa doa kita bermanfaat untuk apa yang akan jadi atau apa yang tak jadi lagi. Apa telah jadi tak usah ubahlah. Kan? Contoh macam ya Allah sekian kan lahir anak siapa dia minta. Tapi apa yang sedang, apa yang akan jadi dan sebagainya, benda tersebut adalah perkara-perkara yang boleh apa? Boleh diberikan oleh Allah Taala kelonggaran dan juga kepertukaran. Mana doa bermanfaat. Kan, walaupun kita kata kita doa kita kata sepatut redha, namun begitu dalam masa yang sama kena faham bahawa memang benda tu ada manfaat. Dan cuma kena faham satu perkara, perubahan ikut kadar Allah Taala kehendaki, bukan ikut kita nak. Contoh kita kata ya Allah beri aku rezeki, maksudnya rezeki tu akan bertambah, akan diberikan Allah Taala dan sebagainya, tapi ikut kadar yang dia nak, bukan kita nak. Pasal kadang ada orang tu dia ingatkan mesti ikut kadar yang dia nak. Kalau dia minta-minta Allah Ta'ala, dah diminta kaya. Allah Ta'ala bagi RM10 je. Kan? Ya Allah aku nak kaya, RM10 je dapat. Dia mungkin merasakan bahawa tak dimakbulkan doa. Jawapannya salah. Mana Allah Ta'ala kayakan dia dengan RM10. Mana mungkin ada orang tak dapat langsung 10 sen saja. Mana dia dikayakan dengan jumlah berkenaan. Allah Ta'ala beri ikut kadar dia nak. Kesihatan, ya Allah berikan sihat dan sebagainya, ikut kadar dia nak. Contoh macam Allah Ta'ala berikan sihat, tapi apa? Sihat kita tadi lebih baik daripada orang yang lagi teruk. Contoh kita lebih baik kan, kita minta keselamatan dan sebagainya, tapi kalau Allah Ta'ala nak berikan, dia beri, tapi ikut kadar dia nak. Kadang-kadang ada manusia dia tak faham bab ni, dia ingatkan bahawa kadar tu ikut kadar dia nak, manusia tu nak. Contoh macam dia nak 50 dapat 50, nak 100 dapat 100. Itu sebab kenapa kita kata dalam tajuk ni, bila yang tajuk pertama diletakkan orang-orang mana yang ditetapkan Allah Ta'ala kat atas dia, ini adalah benda yang takkan berubah. Kita tak tahu masalah masa depan kita apa jadi. Itu sebab kenapa kita disuruh apa? Berdoa sentiasa. Minta sentiasa. Harap sentiasa. Mana kalau di situlah tempat sebenar kedudukan apa? Mana kita kena faham qadar tu sebenarnya bukan satu, dia banyak. Yang bahkan sebab qadar yang atas kita panggil apa? Yang di Lauh Mahfuz panggil Ummul Kitab. Ibu segala kitab. Maksudnya ada kitab-kitab lain, ada tulisan lain. Macam tulisan amal kita, malaikat salin. Kalau ikutkan sebenar tak payah salin pun tak apa. Berapa nak salin kan? So apa? Dah dekat dalam yang Lauh Mahfuz sudah ada semua. So tapi di sini timbul tajuk ada salinan. Kemudian ada penentuan kita hari ke 40. Ada malaikat salin rezeki, ajal amal. Kan tahunan pula. Mana maksud dia, erti kata lain, memang ada ketentuan yang macam tahunan, bulanan, harian dan sebagainya. Sebab itu kita kata digalakkan kita berdoa pada waktu-waktu tertentu. Jadi dengan sebab itu kita kata Allah Ta'ala minta suruh kita berdoa. Allah Ta'ala suruh kita berdoa supaya dia nak beri. Bukan dia tak nak bagi. Ni kadang ada orang dia kata tak usahlah doa, nanti kita macam mana-mana kat atas Allah Ta'ala. Tak, doa lah. Cuma belajar redha. Belajar redha dengan kadar yang diberikan Allah Ta'ala. Itu je. Mana kita minta banyak, mana kita nak, mintalah. Tapi dalam hati kita kena tahu apa? Allah Ta'ala bagi sikit atau banyak, kita redha. Minta lagi, tak ada masalah. Macam tidak ada masalah. Tak ada macam dah dapat dah, tak usah minta pula. Tak minta lagi, tak ada masalah. Allah Ta'ala suka diminta. Manusia marah bila orang tak minta pada dia. Bila manusia marah bila orang minta pada dia. Allah Ta'ala suka atau marah pada siapa orang yang tak minta pada dia. Jadi dengan sebab itu kita kata dekat sini tetap. Jadi kalau dia kata orang tu ditetapkan, maksud dia Allah Ta'ala dah tentukan dia akan masuk neraka, ini yang di Lauh Mahfuz lah, yang takkan berubah. Contoh macam Firaun kan, mana datanglah semua bukti tunjuk depan dia, sujud kepada Musa AS, ahli sihir yang dia lantik, yang diupah oleh dia. Namun begitu akhirnya dia tetap tak nak tak nak beriman. Hatta ketika mana ketika mana dia cakap pada ahli sihir, dia kata apa? Hal amantum lahu qabla an adzan lakum. Adakah kamu beriman pada dia sebelum aku izinkan kamu? Dia bukan masalah Musa tak betul. Dia masalah apa? Kenapa korang beriman sebelum aku izinkan? Nampak tak? Maksud dia tak ada hujah untuk kalahkan Musa, tapi dia bengang pasal apa? Orang tak dengar cakap dia. Itu je. Jadi secara konsep ni hujah kalah. Tapi apa? Degil tak nak buat, tak nak ikut. Mana bukti macam ni sekalipun macam itulah keadaan. Macam zaman kita sekarang ni. Kan kita kata bila manusia ni belajar sains dan sebagainya, kita tunjukkan berkenaan dengan
berdasarkan Al-Quran. Bukti tu nyata. Mustahil Rasulullah SAW tahu perkara-perkara berkenaan sebelum 1400 tahun dahulu. Tapi bila benda tu dikaji oleh manusia dan manusia tak nak beriman, kita pelik. Kita pasal tak nak beriman. Sebenarnya masalah iman tadi ada anugerah Allah Ta'ala. Kalau dia kata manusia tu Allah Ta'ala berikan iman, maka dan dia follow apa yang Allah Ta'ala beri pada dia, maka Allah Ta'ala akan tambahkan iman dia. Tapi kalau dia kata dia melawan, menolak, maka Allah Ta'ala gelapkan, titikkan hati dia. Bahkan dia terbalik langsung, hati dia takkan boleh terima sebarang iman. Itu kena faham betul. Jadi konsep berkenaan dengan masalah hidayah dan penyesatan, mana Allah Ta'ala sesat siapa dia nak, Allah Ta'ala beri hidayah siapa dia nak. Kena faham betul konsep ni. Pasal yang mana Allah Ta'ala kata sesat tadi, bila kita baca balik cara hidup dia, benda tu memang layak dia dapat kesesatan. Bila dia dapat hidayah macam tu juga. Dia dapat hidayah. Kalau dia lahir dalam keluarga anak orang bukan Islam sekalipun, Allah Ta'ala bagi hidayah, dia patuh saja Allah Ta'ala buka lagi hidayah pada dia. Kan? Dia patuh, Allah Ta'ala buka lagi hidayah. Buka sampai habis. Sampai dia menjadi seorang Muslim. Bahkan ramai kita lihat jadi ustaz pun ada kan. Mana non-Muslim masuk Islam, jadi ustaz. Yang Islam lama tak isu ustaz pun. Tak start. Kan? Tak mula lagi. Yang Muslim, yang non-Muslim masuk Islam, dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun dah belajar Islam, pergi sanggup korban macam-macam. Yang Muslim lama ni tak nak belajar. Tak mula-mula lagi. Tunggu 40 tahun. Kan? Life begin of 40 Betul baru nak belajar. Itu ada manusia macam tu. Jadi secara tak langsung, kita kata, okey, kalau sebaliknya, kalau dia kata manusia tu lahir dalam keluarga Muslim, anak Pak Imam pun sama juga boleh. Kerana Allah Ta'ala berikan dia hidayah, buka, dia palingkan kepala dia, Allah Ta'ala tambahkan dia makin berpaling sampai keluar. Bahkan kita lihat yang macam berlaku pada anak Nabi Nuh alaihissalam, contoh dia. Kan, salah seorang anak dia kafir kan. Mana maksud dia benda berkenaan dia dalam keluarga Nabi. Ini kena ingat, kita terangkan berkali-kali dalam keluarga para anbiya, kesesatan, kekufuran dan sebagainya, bentuk itu tidak menjadi keaiban. Dia masalah akhlak tak boleh, kita akan terima. Perkara keji dalam akhlak tak boleh. Tapi kufur, ingkar perintah Tuhan, yes, benda tu berlaku. Dan bukan keaiban. Tidak mengaibkan Nabi tadi pun. Kadang ada orang salah faham, dia kata macam apa salah Nabi ni, Pak Imam ni, ustaz ni, anak dia macam tu. Kan ada orang kadang-kadang dia tengok macam tu kan. Salah, jangan salahkan, jangan tunjuk pada bapak dia. Sebab bapak dia tadi bukannya dengan hanya duduk bawah jagaan dia terus orang tu akan dapat faedah. Tak semestinya. Pasal dia bergantung juga pada manusia tu sendiri. Allah Ta'ala takkan berikan ke hidayah kecuali siapa yang dia nak, dengan sebab apa yang orang tu punya tindakan. Pasal bila orang tu buka hati dia, maka Allah Ta'ala buka lagi. Kalau dia tutup hati dia, maka Allah Ta'ala tutup pula. Dia tutup tadi bukan sebab Allah Ta'ala tutup tu sebab sengaja suka-suka ambil je, tak. Bahkan orang tu akan buat perkara yang layakkan dia untuk ditutup. Dia bukan ditutup daripada dia hidayah kerana semata-mata Allah Ta'ala nak je, tak. Bahkan dengan sebab apa yang berlaku. Bahkan Allah Ta'ala tahu dia akan buat macam tu. Yang sebab itu Allah Ta'ala tak beri hidayah pada mereka. Yang faham Yang kita pening kepala pula. Macam kenapa lah tak beri hidayah? Tak. Macam manusia ni dah tutup, takkan boleh balik. Macam berlaku pada bapa saudara Nabi kan. Abu Talib. Abu Lahab tu melawan. Abu Talib yang baik. Sokong Nabi, tolong Nabi, pertahankan Nabi. Tapi melafazkan syahadah tidak sekali-kali. Nabi pujuk dia ketika nak mati. Tak nak. Dia tak nak. Sememang dia tak nak. Dan kenapa dia tak nak? Memang Allah Ta'ala jadikan dia tak nak. Mana maksud dia ada di akhir dia punya panggil lafaz terakhir dia cakap aku di atas agama atau nenekku. Pasal dia pandang Rasulullah kata, sebutlah la ilaha illallah, aku hujah untuk engkau dengannya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Lepas tu bila toleh pada pembesar-pembesar Quraisy, kau nak tinggalkan agama nenek kita ke? Dia cakap macam tu. Lepas dia toleh kat Rasulullah cakap lagi. Sampai last sekali dia kata, aku di atas agama nenekku. Lepas tu dia mati. Dengan sebab itu dia tak dikira sebagai Muslim pun. Bahkan Nabi terangkan dia dalam neraka. Cuma paling ringan sebab apa? Sebab dia tolong Nabi. Tolong dakwah, bukan nyanyi. Ini salah faham orang kata nyanyi untuk Nabi pun dapat juga. Tak dapat. Pasal dia tolong dakwah Nabi. Dia tolong dakwah Nabi. Dia tolong pertahankan Nabi SAW punya effort dan sebagainya. Tetapi dia tak nak mengucapkan syahadah. Habis. Satu benda tu je kita kata. Jadi Nabi dia toleh sini, dan akhirnya dia pilih. Pilihan dia tadi Allah Ta'ala kira. Itu sebab kita kata choices kita buat itu mendatangkan kepada dosa pahala. Bahkan mendatangkan hidayah lagi. Sebab bila manusia minta hidayah dengan Allah Ta'ala, dikatakan kita macam orang Melayu kita kat Malaysia ni kan, bermadzhab Syafi'i, sering doa kan ketika kunut subuh.
Yalah, kalau tidak pun Fatihah lah kita doa kan, ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak kan Allah hadina fiman hadait, kita minta hidayah. Tapi hidayah Allah Ta'ala akan datang dalam bentuk bukan yang semestinya kita bayangkan. Faham tak? Ada orang dia bayangkan satu masa hati dia lapang dan dia happy nak pergi masuk Islam atau nak pergi masjid. Dan tak datang seru, dia kata. Sekarang tak datang seru lagi. Kalau nanti datang seru, nanti saya pergilah. Kan ada manusia rasa macam tu. Sebenarnya Allah Ta'ala berikan hidayah dengan kadang-kadang mungkin kita baca surah apa? Tengokkan surah apa kita baca. Okey, lepas tu soalan sekarang, nak ikut ke tak nak? Dekat situ masalah dia. Allah Ta'ala datangkan hidayah kadang dengan burung sepah lompat-lompat tu kat timur kita makan, semut kita pandang. Kadang-kadang datang dan terdetik hati kita. Ish, kalaulah aku, kita akan macam tu. Kita tengok orang mati, kita tengok accident, kita tengok sekian, kita tengok orang dapat nikmat. Itu benda tadi dia berulang datang kepada setiap manusia. Benda macam tu. Ataupun kawan kita ajak, jom pergi kelas. Kawan kita ajak, jom pergi masjid. Yang kawan kita, kenapa awak tak buat macam ni? Kenapa awak tak sekian? Kau tak takut, kau tak aurat. Dia setiap kali teguran diberikan tu, itu hidayah. Cuma soalan sekarang, follow ke tidak? Kalau kita follow, Allah Ta'ala akan buka lagi. Kalau kita block jalan berkenaan, maksudnya kalau kita ikut jalan ni, kita dapat hidayah. Kita jumpalah jalan kebaikan tadi. Tapi soalan sekarang, pintu masuk di mana? Pasal kadang orang manusia tak nampak pintu masuk tadi dalam kepelbagaian tadi. Dia nampak mesti datang, satu hari dia tidur, nampak mimpi masuk syurga, neraka dan sebagainya. Bangun pagi, terang dada dengan iman. Ni masalah. Pasal dalam filem banyak macam tu. Filem-filem. Kan filem-filem cerita-cerita, cerita hantu ke cerita apa kan? Tadi siapa tu? Faris. Letak Ali. Okey, letak itu. Tak apa. Okey. Baik. Maksud dia bila kita tengok hidayah tadi, orang kita bayangkan lepas dah umur tertentu kan, accident jatuh baru ingat. Benda tu tak semestinya macam tu. Dia kadang-kadang datang dengan bentuk yang lain. Kadang-kadang kita kata kawan kita ajak, jom, dia start macam tu je. Itu mula dia, punca asal. Kalau kita buka hati kita, kita follow, dan Allah Ta'ala akan buka lagi. Tu macam dalam surah Al-Lail, kawan tak kata, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun siapa yang beriman, wattaqa, bertakwa. Fa amma memberikan harta dia dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan ganjaran akhirat. Allah kata apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia untuk apa? Kemudahan. Maksudnya mudahkan dia untuk syurga. Mudahkan dia untuk syurga. Mana jalan ke syurga tu dia mudah-mudah. Kan dalam hadis Nabi dia kata, masyarakat tariqan yang talamisu fil iman, barang siapa menyusuri satu jalan, dia cari dalam jalan tadi ilmu, Allah Ta'ala mudahkan dia untuk jalan. Mudahkan. Allah Ta'ala tak masukkan dia terus. Mudahkan jalan untuk dia ke syurga. Maksud dia jalan ke syurga tu akan dibuka. Soalan, anda akan masuk ke tidak? Faham tak? Ni pasal kita, benda ni kritikal. Pasal banyak orang dia kadang sesat. Macam mana? Takdir. Ayat dia yang cakap. Pasal manusia ni dia sesatkan, diberi hidayah dengan kelayakan yang dia buat. Dan sebaliknya lepas tu orang kata, wa amma man bakhila wastaghna. Barang siapa yang bakhil dan tak mengharapkan Allah Ta'ala. Rasa tak perlu pada Allah Ta'ala. Doa tidak apa tidak. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia dustakan terhadap apa? Ganjaran akhirat. Tak percaya ganjaran akhirat. Allah kata apa? Fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia untuk apa? Kepayahan. Apa? Neraka. Mudahkan untuk neraka. Maksudnya dia tolak ini, buat ini, maka jalan ke neraka dia makin buka. Makin buat jahat makin mudah. Tu bagi manusia kadang dia kata dia buat jahat makin mudah. Makin menipu makin bagus. Makin menipu makin kaya, maka kena cakap apa? Kena fikir apa tau? Maksud dia tak sayang dia. Pasal sayang. Pasal apa? Sebab kalau andai kata orang berkenaan, dia try juga kan, maksud dia nak salahkan takdir, ataupun dia kononnya dia nak merasakan Allah Ta'ala paksa dia. Tak, itu bukan sepenuhnya. Bahkan Allah Ta'ala cuma buka jalan. Dan kita tu sebab kenapa dosa pahala kat atas kita berdasar choices kita buat. Bukan berdasar pada kita lahir anak siapa, duduk negara mana, kan, lahir tepi Kaabah. Mengandung mak dengan gandul, lahir sebelah Hajar Aswad lahir. Still bukan jawapan dia. Pasal manusia ni diberikan Allah Ta'ala hidayah berdasar apa? Choices yang dia buat. So itu sebab kenapa kita kata makin tunduk manusia ni kepada perintah Allah Ta'ala, makin mudah Allah Ta'ala buka untuk dia jalan ke syurga. Makin mudah. Itu kena ingat. Sebab kenapa bila dalam ayat kita baca ni, dia kata sesiapa yang meterai, Allah Ta'ala petri hati dia, tutup, seal terhadap hatinya, dan layak ke atasnya kalimah Allah. Maksudnya dia pasti kena hukuman Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Perbuatan dia. Dia takkan masuk dalam iman selama-lamanya. Tidak sekali berguna pada dia bimbingan, dan takkan kembali pada petunjuk. Buka lah jualan mana pun dia takkan boleh. Tapi benda tu mesti apa? Dengan
perangai dia dulu. Dia bukannya datang automatik Allah Ta'ala paksa terus untuk masuk neraka. Tak. Dia qadar Allah Ta'ala tak memaksa manusia. Tahu? Qadar tidak memaksa manusia untuk buat apa. Pasal cuma dia apa? Dia menentukan suasana. Contoh macam nak pergi mana? Pergi contohnya lah, kawan kita ajak pergi tempat bukan-bukan, kan? Dimudahkan apa? Mudahkan kereta. Kawan jemput kat depan pintu. Kan? Datang, hantar balik, pergi berambil, balik berhantar. Mana dipermudahkanlah jalan tadi. Kalau dia kata tak dipermudahkan, tak dapat kawan macam tu. Tak ada kawan nak ajak kita pergi. Maka kadang-kadang orang tu tak tahu benda nak buat jahat macam mana. Dia maksud dia pembukaan Allah Ta'ala buka pada orang berkenaan berdasar pada apa? Kadar tadi. Tapi soalan sekarang, kawan dia boleh paksa tak dia keluar? Tak, kawan dia akan ajak, jomlah keluar. Kan, jomlah pergi. Dulu dapat apa Dataran Merdeka kan? Tak ada lah, sekarang tak ada. Dulu ya. Budak-budak pergi lepak Dataran Merdeka. Atau buat apa? Lepak kumpulan kat sini. Sampailah last kali apa tahu saya ingat akhir pertengahan lah 90-an. Baru stop. Kan siapa lintas itu polis halau sebagainya, baru stop. Kalau tidak lu penuh. Si sekelompok, itu sekelompok kan. Budak-budak duduk lepak dekat kawasan Dataran Merdeka. Dia seronok, happy. Tapi masalah sekarang ni benda tadi, anda nak pergi ke tidak, Allah Ta'ala tak paksa. Tapi environment tu Allah Ta'ala sediakan. Kawan yang akan ajak, kan, datang jemput kat rumah, kawan tu bagi hadiah pada kita, lembutkan hati kita. Itu Allah Ta'ala wujudkan. Tapi itu yang kita tak boleh paksa. Tapi dalam masa sama, nak pergi ke tidak, anda bertanggungjawab. Jadi bila manusia tu ikut, dan Allah Ta'ala kan sikit-sikit hati dia akan ditutup dengan sebab benda berkenaan. Macam juga kebaikan, makin dia ikut kebaikan, makin bersih hati dia dengan sebab Allah Ta'ala, dia ikut follow path yang Allah Ta'ala buka untuk dia. Jadi kalau dia tak nak follow, tak ada siapa boleh buat apa-apa lah. Dan Allah Ta'ala firman, dia kata dalam Quran dan surah Yunus ayat 96-97, Allah Ta'ala nyatakan, innal ladzina sadaqat alaihim qaulu rabbika, sebenarnya orang yang tetap kat atas mereka ni firman kata-kata Tuhanmu pasti kena la yu'minun. Kalau sekalipun datang kepada mereka ni segala keterangan dan tanda, sehingga tak akan mereka percaya, sehinggalah apa? Datang azab yang pedih, barulah ketika itu mereka percaya. Sampai last sekali, masih lagi tak percaya, sampai last sekali nampak azab yang pedih, barulah mereka akan percaya. Macam tu sekali. Mana orang-orang yang Allah Ta'ala dah tetap kat atas mereka ni pasti masuk neraka. Itu. Tapi kena ingat, tetap masuk neraka tadi bukan sebab Allah Ta'ala paksa. Tapi Allah Ta'ala berikan environment, dia follow, dia ikut ruang berkenaan sampai gelap hati dia. Itulah hukuman ke atas perbuatan dia. Bukannya Allah Ta'ala paksa dia jadi jahat. Kan? Kita lahir anak Pak Imam ke, lahir anak perompak ke, tak paksa kita jadi siapa. Environment betul Allah Ta'ala sediakan. Kan, Allah Ta'ala sediakan mana keluarga kita bapak tak semayang. Macam mana kan? Saya bapak saya tak semayang dari kecil. Betul lah. Tapi orang kafir pula kata apa? Bapak saya tak Islam langsung dari kecil. Lagi kita teruk kan? Tapi maksud dia tak ada jawapan. Bukan alasan. Bukannya alasan. Kalau orang kata macam tu, maka ya, dalam masa yang sama akan dikatakan kepada dia apa? Nabi Ibrahim bapak dia kafir. Kan? Setiap kali seorang tu berhujah, semua para anbiya akan tunjuk. Allah Ta'ala tunjukkan melalui orang-orang beriman. Tu kenapa kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala tunjukkan golongan beriman tu banyak. Contoh-contoh dia supaya kita tak ada alasan untuk kata tak boleh nak beriman. Semua orang ni ada. Kan? Kalau kata seorang isteri kata apa? Suami saya kafir, suami saya tak elok perangai dan sebagainya. Isteri Firaun boleh je. Tak ada alasan pun dia boleh beriman. Bahkan masuk syurga pula. Walaupun suami dia ke neraka, dia masuk syurga. Tak ada menjadi masalah. Bukan alasan. Bukannya alasan anda kata orang sekian. Betul, dan psikologi diorang gunakan alasan tadi. Sampai last sekali apa benda macam ni dalam apa dunia barat, diorang last sekali orang penjenayah tu tak salah lagi. Nah, orang tu buat jenayah dah bunuh orang. Dikaji lah. Ni peguam punya kerja ni. Dia kata, ni baru ni ada saya tengok dalam apa? Dalam apa baru ni dalam bulan 10, akhir bulan 10 ni, dekat New York. Dia ada kumpulan motor. Siapa tengok? Bikers, motor-motor ni, dia pergi penuh jalan raya. Lepas tu ada satu kereta ni, diorang SUV ni diorang sekat. Lepas tu dia terlanggar. Lepas tu rupanya diorang slice dah tayar ketika tu. Yang time dia lari tu sebenarnya ada satu video lagi. Video awal tu sebenarnya diorang sekat jalan. Pasal salah satu motor tu dia berhenti. Dia stop depan kereta tu, kereta terlanggar, kemudian dia turun. Diorang dah kerumun kali pertama. Kemudian rupanya dah tayar kereta tu dah kena tikam dengan pisau. Tu jadi dia panik, dia lari, langgar 2 orang.
Seorang tu paralyzed dekat hospital. Yang kelakar sekarang ni dua pihak. Memang saya dia victim. Memang saya dia ni adalah mangsa. Ketakutan dalam kita mempertahankan diri kita. Kalau orang tu mati terbunuh dengan sebab dia pertahan diri, kita tak salah. Serius. Tapi tajuk dia timbul sekarang ni, yang kumpulan motor tadi tu, dia datangkan dengan lawyer-lawyer yang kata kami tak salah. Saya kata macam pelik. Diorang punya idea tadi. Macam orang tu kata, saya sebenarnya tengok kawan saya, kemudian macam lah ada macam lah. Bila orang tu bunuh orang, kenapa dia bunuh orang? Sebab kecil-kecil dulu dia pernah kena abuse. Jadi dah besar kena abuse ni, jadi karakter dia teruk kerana kecil-kecil kena seksa. Lalu dah besar dia ganas dan sebagainya, maka dia tak salah. Ini berlaku dalam dunia barat, dalam undang-undang sebagainya. Malaysia dah start dah lawyer pakai idea ni nak bebaskan semua orang. Pembunuh pun tak salah. Dah tembak muka orang pun tak salah lagi. Mesti ada alasan kenapa dia buat. Semua orang ada alasan. Semua orang ada ni. Tapi masalahnya choices kita buat jenayah tadi, tak ada siapa boleh kata boleh. Kenapa? Tertekan. Bila orang cantik buat jahat, tertekan. Kalau orang hodoh buat jahat, memang dia jahat. Ditekan. Tekanan jiwa. Betul lah, pasal manusia kena tekanan jiwa. Tapi bukan alasan kita nak gunakan benda berkenaan untuk sihat, tak salah. Pasal semua, macam kita kata keluarga para anbiya tadi kan. Macam tadi lahir keluarga Nabi ke, lahir bukan keluarga Nabi ke, bukan alasan untuk seorang tak dapat hidayah. Tapi macam saya kata tadi, bila Allah Ta'ala tutup hati manusia tadi, sebenarnya sebab kelayakan dia untuk ditutup. Bukan sebab Allah Ta'ala paksa dia daripada supaya jadi kafir. Tak ada. Dia layak. Bila dia contoh macam dia ignore, tiap kali datang hidayah dia ignore, maka Allah Ta'ala tutup hati dia. Ataupun kalau orang tu datang hidayah, dia follow. Sekecil mana pun hidayah tadi, Allah Ta'ala akan buka hati dia. Simple je. Macam saya kata cerita kan, ada seorang kakak yang saya kenal tu, dia soalan bapak dia satu soalan je. Yang benda tu jadi asas untuk ditukar sama masuk Islam. Bapak dia Sami. Kan? Dia kata apa pada bapak dia? Pasal dia tengok satu benda. Bapak dia buat Tuhan, bapak dia masukkan nyawa dan Tuhan, tu bapak dia sembah Tuhan. Bagi dia tak logik. So dia kata bapak dia waktu umur dia 5 tahun. Dia kata soalan tu sampai dia membawa dia masuk Islam. Tapi tajuk dia apa? Dia tak tutup. Tu je, tajuk dia tak tutup. Pasal masa dia masa dan kepala tu benda tu lagi, dan dia masih berjalan. Maka itu Allah Ta'ala buka untuk dia pintu hidayah. Ada orang yang dilahirkan dapat imam pun tak guna juga. Faham tak? Bapak dia baca Quran dah, bapak dia khutbah atas mimbar, still tak ada kesan apa-apa. Pasal masalah apa? Guidance tadi follow ke tidak? Itu sebab kita minta hidayah tiap-tiap hari. Tapi kena ingat, hidayah tu bukan datang dengan cahaya turun dari langit, kena kepala kita, lepas tu kita pun bersinar dengan iman. Itu salah. Banyak orang tunggu itu. Minta dah hidayah, tak dapat dia kata. Tak, bukan tak dapat. Anda tak lihat betul-betul. Perhatikan balik. Jangan kata sekali-kali Allah tak bagi hidayah. Tiap hari dia bagi hidayah. Tengok jari kita pun kita nampak hidayah. Tengok badan kita, kan kita makan-makan sikit perut. Kat situ ada hidayah sebenarnya. Semua sekali ada hidayah Allah Ta'ala. Cuma kita faham ke tidak je di mana duduk dia. Kita perhatikan ke, berfikir ke, atau kita bertanya ke tidak. Kalau kita tutup, memang Allah Ta'ala akan hilangkan. Mungkin lambat pula datang. Sekali lagi. Kita lalai. Tunggu datang sekali lagi, tak tahu bila. Sebab kena ingat, mana memang kalau sekali Allah Ta'ala sesatkan, kena kelayakan. Dan tiadalah itu melainkan dengan sebab bahawa dia menutup jendela-jendela hidayah pada dirinya. Mana orang tu sesat sebab dia tutup pintu hidayah ke atas diri dia sendiri. Lalu tidak mendapat faedah hatinya dengan bimbingan. Mana dibimbing hati dia, tak ada faedah. Tidak mendapat matanya dan telinganya dengan peringatan. Manfaat tak ada mata dan telinga dengan peringatan. Ni kadang ada banyak orang tak nak baca sangat kisah-kisah yang macam apa tentang zuhud, tentang apa? Tentang berkenaan dengan akhirat. Dia seperingkat manusia ni tak nak fikir. Kalau dia tak nak baca. Tak nak baca. Sebab apa? Kalau baca dia takut, dia kata. Ada orang dia pergi fix pada diri dia bila patutnya dia jadi dapat hidayah. Dia lepas dah puas dunia ni, dan baru kita follow hidayah. Ini salah. Saya tak tahu berapa lama masa kita ada. Sepatutnya kita apa tahu, jangan tunggu. Jangan nantikan waktu datang barulah kita nak buat. Jangan. Ada orang banyak, saya perasan, saya perhatikan. Banyak di kalangan masyarakat kita ni yang muda-muda kan, bawah 40 tahun sebagainya. Kalau tak nak baca sangat tentang akhirat, tak nak belajar sangat, dia kata. Kalau belajar sangat masalah. Dia belajarlah akhlak baik bagus kan, akhlak baik dia. Ni pasal benda ni berguna untuk kerjaya. Untuk kerjaya kan, untuk naik pangkat, untuk sekian. Jadi dia belajarlah akhlak-akhlak yang baik untuk dia naik pangkat dan kaya. Tapi dia tak belajar berkenaan apa tau?
hukuman Allah Ta'ala untuk dia kalau dia buat jahat. Tak nak belajar sangat, tutup. Sorok sikit. Pertama, kau tahu nanti takut. Kalau takut nanti, dapat sejadah je. Tak boleh tengok cerita Hindustan, tak cerita apa, cerita Korea, tak boleh tengok lah. Maka dia jauhkan tau, dia jauhkan. Dia ignore diri dia. Sebab kenapa kalau pergi masjid, yang ramainya orang yang berumur. Faham tak? Pasal yang tua-tua tu dah macam puas dah dunia. Dah puas dah, letih dah. Kan puas dah makan durian kan. Tak payah, tak apa. Okey. Jadi yang muda-muda ni dia elak sikit tau. Bila dengar, alamak, agama lah pula. Kan? Alah biasa kat televisyen pun kita tekan-tekan channel kan. Sampai-sampai keluar ustaz cakap, auzubillah minasyaitanirrajim. Cepat. Lompat-lompat, dia lompat cepat dia tekan. Tak nak dengar sangat. Kan? Pasal jiwa kita ni, hati kita dia akan mati. Bila tak ada nasihat, tak ada bimbingan, dia akan mati. Dia feeling, jiwa kita akan keras. Tak ada rasa takut buat salah dan sebagainya. Bila kita sentiasa tak ada diperingatkan, bila diberikan peringatan, dia akan muka lembut. Sebab kenapa yang hati dia kan, yang kelakar je dia lari. Lari channel lah. Bukan lari orang panggil assalamualaikum, datang encik mari kita buat baik, tak ada. Television dia tak lari mana pun. Alih radio pun sama. Radio tengah berceramah kan, alih-alih radio tekan IQ dia ada hari yang dia datangkan dengan orang mengarut. Ada hari yang dia bagus kan, ustaz berceramah sebagainya, tafsir ke sirah ke. dia cepat tukar. Ada tu pun tengah baca Quran. Dengarlah. Kan? Kenapa nak pergi alihkan? Tunggu sekejap. Bagi hati. Dah lah kita malas baca Quran. Quran dibaca pada kita pun kita malas nak dengar. Baca sendiri dah malas. Nak dengar pun malas juga. Kan? Tak keluar suara. Dengar je. Tak ada bayar-bayar apa-apa pun. Tak ada bil elektrik ya, jalan sikit kot. Kan? Tak ada benda masalah. Tapi still tak nak dengar. Nak macam mana? Every time kita lari, itu membuka peluang untuk kita. Bahaya untuk ditutup hati kita tu besar. So jangan sekali-kali buat benda berkenaan. Jangan elakkan diri kita daripada mendapat hidayah. Pasal hidayah tu datang dalam bentuk macam-macam. Kadang-kadang bacaan Quran sepotong ayat je. Kita baca sepotong ayat je, cukup untuk memberikan hidayah pada kita. So umur hidup kita akan follow guidance yang betul. Jangan kata kita lari, asyik lari je, bila masa nak sampai peringatan. Dan tunggulah ustaz, umur 40 tahun nanti saya tak ada. Pasal dia ideologi barat ni. Pasal kita kerja cari duit, dia kaya, kemudian baru ibadat. Itu salah. Kan? Sambil anda mencari harta, sambil tu ibadat. Pasal apa? Sambil itulah beringat. Banyak ruang-ruang syaitan masuk untuk mengajak anda makan harta haram tu besar. Yang banyak orang. Baik, saya tengok baik. Tapi last sekali dapat juga kan, pusing-pusing ada duit-duit yang syubhah. Makan. Sebab apa? Sebab peringatan kurang peringatan. Dia baik tapi tak ada rasa benda tu besar. Sebab apa? Sebab hati dia sentiasa keras. Lari tak lembut dengan peringatan, maka dia keras, maka dia tak ada sensitif berkenaan permenatan Allah Ta'ala kepada diri dia. Itu bahaya. Sebab kenapa? Hati tak dapat faedah, mata dan pendengaran pun tak dapat apa? Sebarang faedah, manfaat dengan peringatan yang diberikan. Tapi punca dia perangai dia sendiri. Jangan salahkan orang lain. Faham Ni kena ingat betul ni. Pasal benda bab ni saya memperhatikan sangat. Banyak orang tak faham berkenaan masalah. Bila Allah Ta'ala tutup hati orang tu, kenapa jadi macam tu? Betul, pertama Allah Ta'ala nak. Tapi sebelum tu, ataupun atas dasar adalah apa? Orang tu punya perangai sendiri. Attitude dia terhadap Allah Ta'ala punya pemberian dia. Don't mind, I share like my experience. Okay. When I came to Islam, first thing I asked the question, who Allah is? I look up to the sky. I don't say who Allah, who God is. Who's God is? I ask, is it your 4-face, 8-face, elephant face? Of course, I don't ask, Ya Allah. But alhamdulillah, Allah in 6 months, the hidayah is so strong that I cannot. Now I have to go to Islam. What? Just the question. Start with one question. I look up the sky and say, who God is? I don't even ask Allah. I ask 4-face, 8-face, Buddha face. Which one? I'm so confused which one. So within 6 months, Allah. I see so many signs. If you say one sign is superstitious, like, you see one sign, you must be Islam. So many times. Okay, I have to. One day I just wake up one day, I just learn how to do wudu from the book. I went to my friend's house. You do shahadah with me because I cannot. You start from the one question, flip all the ni For 30 whole years of my life, just 30 tahun punya ni, tukar 6 bulan je. Tapi dengan satu soalan. Macam itulah, dia kata buka satu benda, dan Allah Ta'ala akan bagi yang lain. Ini pengalaman kawan kita sendiri. Jadi macam tu, kita yang Muslim dah di awal, nak jadi bertakwa macam mana, kenapa aku tak takut Tuhan?
And then bila Allah Ta'ala buka jalan, jangan lari. Allah Ta'ala akan buka. You ask him, kan, minta pada dia akan bagi. Kan, kita dah minta tiap-tiap hari dah. Kan, dan semayang tu minta lah. Kecuali tak semayang tu macam mana kan. Dah semayang tu minta dah. Tapi tak faham kenapa minta. Dan bila minta, Allah Ta'ala buka jalan, dia lari. lari. Jangan lari. Jangan lari. Pasal Allah Ta'ala akan buka. Bila sekali kita masuk lepas, Allah Ta'ala akan buka lagi banyak. Sampailah sekali kita yakin, tak ada ragu. Dia yakin yang dicari oleh manusia. Ni macam saya terangkan. Dia bukan yakin dengan melihat. Yakin dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Kita baca dan benda tu masuk dalam diri kita, macam nampak. Tu para sahabat Nabi SAW menyatakan apa? Dibuatkan daripada para sahabat, dia kata apa? Kalaulah dibuka hijab, Allah Ta'ala buka hijab kepada kami, tak bertambah iman kami. Maksud dia apa? Cukup dah. Apa yang dia bagi tahu pada Quran dan hadis Nabi ajarkan, dan Quran tu cukup dah. Tak perlu kepada apa nak tunjukkan akulah Tuhan. Tak payah cakap macam tu pun tak apa. Para sahabat kata macam tu. Sebab apa? Sebab dah cukup sangat, banyak sangat dah bukti penjelasan keterangan agama ni dah memadai dah. Cuma masalah dia kita follow ke tak follow, cari ke tak cari, belajar ke tak belajar. Tu je. Like me also in the junction, Ah. and I said whether to follow Islam or not. There was that point. That point Point. Satu ada point di sini. Wah, banyak takut. I was very scary that point, you know, whether to go into Islam or not. You know, I had the choice, like you said, I can just ignore the whole sign. Just Yeah. go back to Quran. Can ignore, tapi alhamdulillah you follow dia ni, dan sampai sekarang terus belajar agama. Jadi kita tahu itu konsep sebenar, faham tak? So jadi bila manusia tu sesat, tak dapat hidayah, jangan cadah orang lain, tengok pada diri sendiri. Mana apa salah aku tak ada hidayah Allah Ta'ala? Kenapa aku tak takut Allah Ta'ala? Maksud dia benda tu pada diri anda sendiri. Mungkin ada benda anda buat, orang ingatkan anda lawan. Kalau orang tegur, tak takut Tuhan ke? Lentak kau lah. Start macam tu je, dan habis. Kadang-kadang ni lah, orang ajak suruh bangun semayang kadang. Bangun, solat. Kan? Bagi-bagi alasan, sakit perut. Tak tahulah. Setahu saya, ini pasal saya tengok ada ni, adik ipar saya dulu. Kan? Bila marah-marah ke, sakit perut, sakit kepala. Dia dua penyakit je. Tak tahu, budak perempuan semua sekali macam tu ke, tak ni. Orang lelaki tidur terus, tak dengar cakap. Kan? Tidur kan, mau mati kan. Dia benda macam tu je. Just something like that kadang-kadang. Ketika kita dengar tu teguran orang, kenapa aku degil? Tanya diri kita, asal aku lawan? Kau tak ada perintahkan. Biar dari siapa pun teguran tadi datang, ni follow je. Jangan start tu cari alasan untuk saya ikut. Faham tak? Pasal itu akan membuka jalan untuk anda akan apa tau? Tutup sampai habis. Dia akan bertimpa. Satu macam kalau katakanlah benda tu satu titik, sekali kita tolak satu titik, dua kali, 3, 4, 5, last kali habis, hitam. Memang takkan boleh dapat hidayah. Jadi sebab itu jangan sekali-kali tolak, walaupun daripada sekecil-kecil orang sekalipun. Buka dada kita, hati kita, lapangkan dada, terima. Ini kena lapangkan dada. Ni kena fikirkan diri kita ni. Sebab kita nakkan kebaikan, bukannya nakkan ni. Kalau bahkan kita meninggi diri pun tak guna. Kena teguran kan. Mana kadang ada orang tu baik, seriously baik. Tapi dia kata macam mana, kenapa dia tak takut Tuhan? Tapi tengok kadang benda simple je. Bila Nabi kata dalam contoh hadis Nabi kata, la yahillu li imri muslim, tak halal untuk seorang individu muslim an yahjura akhahu fawqa thalas, untuk memulakan saudara lebih 3 hari. You cannot, it's not permissible for you to ignore. Tak, ini kita pulaukan saudara kita lebih 3 hari. Kalau kita bergaduh, actually biasa benda tu berlaku. Tetapi jangan ignore 3 hari. Lebih 3 hari tak halal, Nabi kata. Tapi kadang-kadang kita yang manusia ni kan dia tahu dah, okey, ni arahan Nabi. Tapi dalam masa apa kan, hawa nafsu dia ajak supaya tinggi diri. Dia tak nak follow. Bahkan bila peringatan tu datang, dia kata macam ni, saya dah tegur seorang tu. Dia kata, betul Ustaz cakap tu. Tapi dia start tapi habis masalah. Macam mana hati nak lembut, kan? Ini bab berkenaan dengan masalah apa? Pride. Your self pride. Jatuhkan ikut hadis Nabi. Itu pun tak boleh. Kadang-kadang itu pun tak boleh. Apa lagi yang lain? Apa lagi harta? Apa lagi nyawa? Nak serah nyawa untuk agama Allah Ta'ala. Macam mana nak serahkan kalau dia kata anda, pride anda pun anda tak boleh lepaskan. Kan, bangga diri tu, sombong tu, tak boleh turun. Ni nyawa ni nak serahkan, darah daging kita kepada Allah Ta'ala, ni nak serahkan untuk agama Allah Ta'ala. How can? Harga diri pun tak boleh nak, ni sombong lagi kan. Nabi kata tak ada masalah. Dan Nabi kata dalam hadis lain, Nabi kata man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa tawaduk kalau Allah Ta'ala angkat dia. If you believe dengan hadis tadi, kamu tak ada masalah.
Bukan masalah mendapatkan kemuliaan tu, tapi apa? Kepatuhan kepada arahan Nabi. Kalau tak boleh patuh nak macam mana? Kan? The simple as that tau. Benda yang kita kata kita dengan Allah Ta'ala je tahu. Tak ada siapa tahu dalam hati kita. Kalau kita buat kan, kita ni kan, orang cakap, orang kata, nak nunjuk dia baik lah tu. People will say. Kan kita buat macam tu kan. Kita dah lepas gaduh, kita baik balik. Lepas tu orang cakap macam, rasa dia mudah baik. Alah, dia saja je. Dia memang nak faedah daripada orang lain. Tu dia buat macam tu. Jadi orang nampak dia baik. Sebenarnya tak baik pun. Hati okay. Kita orang akan cakap, but you don't have to apa bimbang sebenarnya. Buka. Let go. Self pride, sombong dan sebagainya, degil, lepaskan. Then only Allah Ta'ala akan buka ruang yang lain. Tu barulah kita dapat jawapan. Kenapalah aku tak takut Allah Ta'ala? Kenapa aku tak takwa? Kenapa aku tak sekian? Okay. Jawapan dia daripada diri anda sendiri. Faham? Okay. Kedua, pemasaran akidah dalam ayat-ayat yang kita bacakan itu. Mana dia kata iman bukanlah semata-mata pengakuan dengan lidah sahaja. Iman bukanlah hanya pengakuan lidah saja. Sebab kan orang-orang munafik kan kata apa? Wa idza qila lahum aminu, kan? Kama amanan nas qalu, kan? Bahkan dia kata wa idza laqul ladina amanu, bila mereka bertemu orang beriman, qalu amanna, mereka kata kami beriman. Kan we are believers. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim. Maksud dia dalam masalah iman tadi dia bukan perakuan dengan lidah. Okey. Kerana orang munafik memperakui iman dengan lidah mereka. Namun bukanlah mereka orang-orang yang beriman. Bahkan kalau kita kata, actually kalau kita balik pada asal ya, the belief, the to trust ataupun percaya Allah Ta'ala Tuhan. Kan benda tu orang kata iman dah. Tapi benda tak cukup. Sebab iman tu qaulun wa amal. Kata-kata dan juga apa? Amal. Sebab kalau dia kata balik kata-kata sahaja, iblis kan dalam kisah kalau kita baca, dia percaya Allah Ta'ala Tuhan. Mana tak percaya Allah Ta'ala Tuhan? Percaya Allah Ta'ala Tuhan. Manalah dia kata ada Tuhan lain. Iblis tak pernah sebab syaitan yang mengajak manusia kufur dan sebagainya, tak pernah buat Tuhan baru. Iblis yang lawan perintah Allah Ta'ala tak pernah sembah berhala. Tak pernah ada pada dia Tuhan yang baru. Bahkan bila kan orang tanya pada dia, ya iblis malaka alla tasjud amrtuk, apa pasal kau tak sujud bila aku perintahkan kau? Dia kata apa? Ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Dia kata apa? Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api. Engkau jadikan aku, engkau ciptakan aku. Meaning that dia mengakui siapa yang cipta dia? Allah. Dia tak kata benda lain. Kan kita manusia ni ada yang kata dia beruk dah, kan makhluk asing, alien datang buat manusia dan sebagainya. Syaitan tak pernah cakap macam tu, iblis tak pernah cakap macam tu. Kalau kami ni kau jadikan dia dari tanah. Dan bila Allah Ta'ala murka pada dia, marah, dia tahu yang boleh manjakan umur dia hanya Allah Ta'ala. Dia tak buat, dia tak sibuk pakai kayu kokak ke, kan, buntak ular ke, batu ini ke, tak ada, dia tak cari langsung. Bahkan dia minta pada siapa? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, tangguhkan aku sehingga mereka dibangkitkan. Dia minta pada siapa? Tak ada Allah. On that base, percaya Allah Ta'ala Tuhan, percaya Allah Ta'ala menjanjikan umur, minta panjang umur pada Allah Ta'ala. Soalan, iblis ni mukmin ke tidak? It's just saying, percaya, kan, hanya kata mulut dan sebagainya. Iblis mukmin tak? Tapi Allah Ta'ala panggil dia kafir. Ikut daripada ayat tu macam mukmin lah kan. Dia percaya hanya Allah Ta'ala Tuhan, kan. Dia percaya Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Dan dia percaya bahawa Allah Ta'ala boleh panjangkan umur dia. Bahkan dia minta panjang umur pada Allah Ta'ala. Manusia macam-macam cara kan, macam-macam benda, collagen lah, inilah, ya, benda-benda daripada khasiat makan, tak ada masalah kan. Zaman sekarang orang makan collagen je kerja kan. Laku sungguh kan. Oh, pergi sungguh 300-400 botol ini, ada botol besar kan. Tengok tepi jalan dekat pergi apa, pergi ke Mid Valley tu ada Lennox kan, besar. Orang kata kau curi tu makan setahun tak habis. Tapi tak ada, itu botol kosong je kan. Tapi kita ceritakan maksud dia belief manusia ni kan. Orang kata makan collagen nampak muka berseri-seri kan. Cuba belajar wuduk ke, bangun seperti akhir malam ke. Kenapa tak nak bangun macam tu kan? Tak nak, yang tu tak nak try. Kenapa? Yang tu leceh kan. Yang ni makan kan sedap, puas hati kan. Yang itu pun tak nak. Ada ahli sains terangkan bahawa kalau kita hidratkan muka kita kan, pukul 3, pukul 4 pagi tu, kulit kita ni ketika tu kering sangat kan, dah mula ni. Kalau kita basuh muka kita tu, dia akan berikan hidupkan, segarkan muka kita. Bahkan boleh mengelokkan balik pori-pori dan sebagainya, bla bla bla, panjang cerita kan. Ni bila orang kaji berkenaan masalah qiyamul lail. Ada ahli sains yang kaji berkenaan dengan waktu ni kalau sekian. Tapi benda ni orang tutup mata tak tengok. Dia tengok collagen bagus
Kan? Baguslah makan lah. Benda berkhasiat makan. Madu makan. Kan? Makan benda berfaedah, vitamin makan lah, tak ada masalah. Yang sampai vitamin tu makan-makan banyak, air kencing mahal. Kena faham tau, bukan semua anda sebenarnya bila anda makan vitamin tambahan tu, bukan semua badan kita akan makan. Dia akan ambil limit apa nak pakai je. Maka orang tu hari air kencing dia, kalau dia makan vitamin banyak kan, air kencing dia paling mahal. Dalam tu ada vitamin B, E, F, G kan, semua ada yang tu. Tapi dia tak masuk dalam badan dia pun. Jangan rugikan diri anda kan. Kalau bentuk anda ada cergas, buat kerja tak apa. Kalau tak buat kerja, tidur gogok ni tak guna. Jadilah manusia nakkan kepengkalan dan sebagainya. Tapi tengok, manusia yang ini ikut sains lah, yang ikut yang lain banyak kan, yang minta ini, baca ini, air ini kan, air ini, air itu dan sebagainya, air musaffah lah, apa dan sebagainya. Semua sekali ni yang macam ni. Kita kata manusia ni nakkan pengekalan, tapi dia lupa minta pada Allah Ta'ala. Dia ambil ini, kononnya pegang sekian, pegang gelang magnetik nanti akan jadi gagah, boleh angkat motor. Kerja kau angkat motor ke? Tak. Yang angkat motor apa? Tak ada. Menunjukkan gagah. Apa pasal? Yang ada tu dia pakai apa? Pendant tu. Kalau pakai nanti badan kita ada aura dan sebagainya, boleh kalau orang panjat tak jatuh. Soalan, awak duduk tepi jalan jadi panjat di orang ke? Bukan kan? Buat apa? Duduk pejabat menaik. Apa bukan guna benda berkenaan? Kan? Tapi manusia ni kita panggil apa? Nakkan kekal tapi lupa Allah Ta'ala yang segala-galanya. Tapi iblis tadi kita kata, saya tak kata dia mukmin. Tapi kalau hanya setakat percaya mulut itu kan adalah iman, iblis ketika dilafazkan minta pada Allah Ta'ala benda berkenaan, dia mukmin ke tidak? Mukmin lah kalau ikut kata mulut saja. Bahkan orang munafik ni tu juga dia kata dengan Allah Ta'ala, dengan ni mukmin. Dia kata kami beriman, tapi dalam agama ini perakuan lidah semata-mata tidak dikira sebagai cukup. Dia kata apa? Namun bukanlah mereka orang beriman. Yang di atasnya keseluruhan Ahlussunnah wal Jamaah adalah satu, iman tu adalah satu hakikat yang terdiri daripada pembenaran dengan hati, perakuan dengan lidah dan pengamalan dengan anggota tubuh. Mana i'tiqad bil qalb, i'tiqad dengan hati. Kemudian qaul bil lisan, amalan dengan jawarih, dengan anggota tubuh. Itulah sebenarnya iman. Iman terangkum dalam 3 tadi. Tak tahu macam Imam Bukhari kan apa kata-kata para sahabat, iman qaulun wa amal. Iman tu adalah kata-kata dan perbuatan yang membenarkan apa dalam hati. Kata-kata dan perbuatan yang membenarkan apa dalam hati. Maksudnya dia kena 3-3, bukan salah satu. Itu sebab kenapa saya kata tadi kan, tak cukup hanya macam iblis. Iblis tadi ikut dalam hati dia macam ada, amal macam tak ada. Kan? Tapi dalam masa sama kita kena faham tak menolak pula kalau orang tu lafazkan la ilaha illallah, kita tak boleh pula kata dia tak beriman pula. Pasal benda dalam hati tau. Kena faham. Atas diri kita masing-masing kita kena faham. Tak memadai hanya lafaz. Tapi orang pula tak boleh menghukum kita awak terkeluar iman. Sebab macam nak hadis kisah Usama bin Zaid, bila dia bunuh orang yang lafazkan la ilaha illallah tu kan Nabi marah dia. Kan dia bunuh orang tu dah bunuh orang ramai, banyak orang dibunuh. Usama kejar dia. Usama angkat pedang. Lepas tu dia kata la ilaha illallah kan. Dia kata la ilaha illallah, maka Usama pun bunuh juga. Pasal dia kata Usama nampak, dan tuan-tuan pun akan nampak dia ni melafazkan sebab takut pedang. Tetapi bukankah Nabi sendiri tahu apa dia bapa saudara dia? Nabi kata apa? Ya ammi qul la ilaha illallah. Sebut la Allah aje. Tak tahu dalam hati kau ada itu tak kisah. Sebut la ilaha illallah, aku hujah untuk engkau dengannya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kalau Nabi buka untuk pak saudara dia tawaran tadi, maksudnya tawaran tu bukan pada pak saudara dia, pada semua manusia. Pasal bila Usama bunuh lelaki kata la ilaha illallah, Nabi kata apa? Engkau bunuh dia sedangkan dia kata la ilaha illallah. Lepas tu Usama kata, ya Rasulullah, dia dah bunuh orang ni, dia bunuh orang ni. Bila dia rasa kepanasan pedang aku, dia kata la ilaha illallah. Nabi kata dengan dia, apa kau nak buat dengan la ilaha illallah pada hari akhirat nanti bila datang pada engkau? Kaifa taf'alu bi la ilaha illallah? Engkau nak buat apa dengan la ilaha illallah nanti? Bila datang hari kiamat nanti, duduk dengan orang ni, engkau nak buat apa? Nabi cakap dengan Usama. Usama try nak defend diri lagi. Sampai last kali dia kata apa? Kenapa kau tak belah jantung dia? Kau tengok jantung ada ke tidak? Okey, pelafazan maksud dia gini orang mengaku la ilaha illallah dia kata lafazkan, anda tak boleh kata dia tak mukmin lagi. Tapi atas diri manusia, setiap individu ni kena faham bahawa kata-kata lisan tidak memadai. Orang tak boleh hukum kita, betul. Tapi kita dengan Allah Ta'ala tuntut dari kita 3 perkara. Kata-kata dengan lidah, i'tiqad dengan hati, dan juga perbuatan dengan anggota tubuh. Dia tak boleh salah satu. Macam tu iblis tadi dikira kafir. Sebab apa? Percaya Allah Ta'ala Tuhan, mengaku Allah Ta'ala Tuhan. Kan dia kata Rabbi, Tuhanku. Kan dia kata kan. Tetapi apa? Badan tak tunduk pada perintah Allah Ta'ala, maka tak boleh.
You have, kan, dia ada dua. Maksud daripada iblis ni, kata-kata Allah Ta'ala Tuhan, dia ada. Percaya Allah Ta'ala Tuhan, dia pasti diminta, mesti percaya. Tetapi ni, nombor 3. Tunduk dengan anggota tak ada. Maka, dikira juga ada masalah. Pasal Islam apa, iman tadi bukan consist of satu perkara sahaja. Memang orang tak boleh hukum kita, anda tak mukmin. Tapi, anda kena faham bahawa iman itu memestikan anda supaya buat 3-3 tadi. Macam kita tak boleh, orang tak tutup aurat. Kita boleh kata macam, ish, tak mukmin dia ni. Tak boleh cakap. Tapi dia sendiri, atas dasar tajuk iman, dia kena belajar bahawa iman itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya i'tikad hati, tapi mesti apa? Perbuatan. Bahkan dikata, bila dikata Muslim, seorang Muslim, perkataan Muslim, tadi ada orang yang apa submit, kan, tunduk, patuh, mana menyerah kepada apa? Arahan Allah Ta'ala. Kalau orang kata Allah Ta'ala arahkan dia tak boleh patuh, kan how can dia kata Al-Quran betul? Itu dia kena tanya diri masing-masing lah. Maksudnya dia tanya diri dia. Orang tak boleh hukum dia. Betul, orang tak boleh hukum apa dalam hati dia. Tapi dia sendiri bertanggungjawab di atas apa yang dia buat. Tak ada dia kata macam, aku mukmin, kan? Orang tu lafaz Allah pun Nabi terima, ini kan pula aku. Bukan sekali lain Allah, kan? Semayang lagi. Takkanlah pula ni, takkanlah tinggal 1, 2, 3 benda terkeluar Islam. Jangan fikir macam tu. Sebab apa? Sebab bila fikir macam tu, kita lupa bahawa iman tadi consist of 3. Faham? Orang tak boleh hukum kita, tapi kita kena nilai diri kita masing-masing. Faham? Pasal iman ni betul, kita tak boleh paksa atau pada orang. Tak boleh kata orang tak beriman. Tak beriman dia ni, tidak tahu dah hati dia apa. Tapi orang tu sendiri, Tuhan punya badan, jangan rasa selamat bila orang kata, tak boleh tolak iman orang yang beriman. Ya betul, tapi anda kena tahu bahawa iman tadi bukan hanya kata-kata dengan mulut, atau setakat i'tikad dengan hati, atau percaya ataupun amal dengan lidah. Bukan hanya itu saja. Walaupun memang para ulama sepakat dengan semua mazhab mereka ada bahawa iman tu sebenarnya adalah kepercayaan hati. Originally, the belief is actually dalam hati. Pasal macam berlaku dalam kisah orang yang apa, tengok yang lelaki yang minta, dia kata dengan anak-anak dia, kalau ayah mati, bakarlah mayat ayah. Ni adalah Bukhari Muslim. Kemudian ambillah tulang ayah, grind, hancurkan. Kemudian tunggu hari berangin kuat, campakkan. Lepas tu separuh lagi campak ke laut. Bila Allah Ta'ala wujudkan balik badan dia sebiji macam dekat dunia, Allah Ta'ala tanya dengan dia, kenapa kau buat apa yang kau buat? Kan? Dia kata apa? Min khasyatik, dengan sebab takutkan kau. Allah Ta'ala ampunkan dengan sebab itu. Mana rasa takut dia actually betul. Even though amal dia salah. Amal salah. Kan bukan selamat pun buat tadi, tapi benda tu penyebab Allah Ta'ala tanya dengan dia, kenapa kau buat? Tapi kalau orang kata tak buat, pun Allah Ta'ala tahu tak dia takut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Cuma kita, tapi janganlah try macam tu. Jalan dia itu dah lepas. Nabi bukan cerita pada kita benda tu supaya kita buat macam tu juga. Kalau lepas ni belajar Islam Taklim, Ustaz Adli cerita hadis tu, lepas ni dia buat minta anak bakar mayat, kemudian pergi grind tulang, sebar dekat tengah angin. Bukan. Itu jalan dia. Itu apa berlaku pada dia, itu jadi pada dia. Untuk dia je lepas. Tapi kesimpulan kisah tadi adalah takut kepada Allah Ta'ala yang tulen menyelamatkan manusia daripada hukuman Allah Ta'ala. Macam kalau yang kisah perempuan apa dengan anjing tu, bukan maksud dia suruh anda bela anjing. Tahu? Mana Ustaz Adli tengah luar, tengah bagi anjing makan. Nabi sendiri cerita kisah tadi, Nabi tak buat kerja tu. Faham tak? Nabi sibuk bagi manusia makan. Ada orang sibuk bagi binatang makan. Yelah, kita kata pasal perempuan tu bagi anjing makan pun Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia, kan. Tapi maksud dia, sahabat Nabi tak buat kerja tu. Tak ada pula ladang anjing belakang rumah ke sebagainya. Tak ada. Okey? Maksud dia kalau anda kata berlaku, mungkin bukan anjing, burung pun kita belas kasihan pun Allah Ta'ala berikan. Tajuk dalam hadis adalah belas kasihan kepada makhluk Allah Ta'ala, memberikan Allah Ta'ala punya belas kasihan kepada kita. Itu maksud dia. Ni bagaimana baca hadis ni aku tak faham. Dia baca-baca hadis ni, tengok, buat benda sikit je tak signifikan pun. Tak signifikan. Sebab benda tu adalah tajuk dia belas kasihan. Yang tadi tu tajuk apa? Ketakutan. Kena baca hadis tu dengan konteks dia. Ni baca tak baca habis ni masalah je. Kan? Lain dibaca, lain dipaham. Lepas tu dia kata tak apa buat amal lain. Tengok perempuan tu solat pun bagi anjing makan, bagi anjing minum, dapat masuk syurga. So kenapa pula kita kalau buat benda lain tak masuk syurga? Dia fikir macam tu. Salah lah. Pada perempuan tadi kisah tu untuk dia. Anda dalam hadis tadi maksudnya belajar untuk belas kasihan pada semua benda. Mungkin nampak semut jatuh lubang jamban pun kan, keluarkan dengan bulu gigi sendiri, kan. Contohlah. Yelah, kalau tu kan nak celupkan jari tak jagut kan. Celup ambil, bagi dia panjat, lepaskan. Belas kasihan itu mungkin itulah menyelamatkan dah.
Kan mana kita tahu? Maksud dia banyak buat belas kasihan. Itu pengajaran hadis tu. Bukan maksud dia buat benda yang Nabi tak ajar. Faham? Ada orang dia baca hadis tu, tengok. Perempuan ni buat apa benda pun terima oleh Ta'ala. Ini kan pula kita berselawat. Lagilah bagus. Dia salah faham. Salah faham berkenaan dengan apa? Konteks tadi. Hadis tadi, kisah dia berkenaan dengan belas kasihanlah anda kepada semua benda. Walaupun benda tak boleh balas apa-apa pada anda. Itu maksud dia. So, tadi takut Allah Ta'ala, belajar takut Allah Ta'ala. Ni kadang-kadang kita kena belajar. Jadi, secara asas dia, itu kepercayaan, dia belief. Mana maksud dia perempuan tu dia bagi kan? Dia kesian. Kesian, belas kasihan yang tulen dalam hati dia kepada makhluk Allah Ta'ala. Tadi Allah Ta'ala berikan dia belas kasihan sama. Yang tadi takut Allah Ta'ala dengan pure dalam hati dia, Allah Ta'ala berikan keampunan dan ketakutan dia. Bukan dengan amal dia. Amal tak signifikan. Kan pergi hancur tulang pergi buat kerja macam tu. Tak selamat pun. Allah Ta'ala kumpul balik badan kita akhirat nanti. Tapi apa? Ketulinan takut dia. Itu sebab kenapa ulama kata memang iman sebenar dalam hati. Originally. Tapi dengan datangnya agama, keimanan kita diuji. Diuji. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang diwajibkan kepada kita. Kalau dia kata kita percaya Quran memang dari Allah Ta'ala. Walau benda tak logik pun kita kena buat. Macam contoh, macam wuduk. Kita bukan buat wuduk sebab kita ni tak ada sebab. Kenapa basuh muka? Tak ada sebab. Memang sebab tu macam saya terangkan tu ada timbul perbahasan para ulama macam Syah Walidullah Dahlawi kan. Dia kata benda tu sebab dibasuh ketika mana kita wuduk tu punca-punca dosa. Tahu? Nak berdosa kan kita kena pakai kawasan ni, mata, hidung, mulut, telinga, kepala, kan, tangan. Tapi sebenarnya tak boleh. Kan? Nak dosa dengan tengkuk. Macam mana nak dosa dengan tengkuk? Kalau kata nak dedah tengkuk dosa. Sebab tangan buat. Faham? Dedah dada. Berdosa dengan apa? Berdosa dengan dada. Kan? Lelaki sama, perempuan sama. Okey. Nak dedah dada. Tangan yang punya kerja. So, dia tu sebab kenapa punca dosa tu dibasuh. Jadi itu kajian para ulama. Tetapi itu bukan punca Allah Ta'ala suruh kita buat. Kalau orang tanya kenapa kita wuduk, basuh muka, basuh tangan dengan siku, sapu kepala, sapu telinga sekali, basuh kaki dengan aturan tadi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan. Habis. Kenapa? Tak ada, jangan tanya sebab apa. Itu pertama kepatuhan. Kan memang tak logik kan kita basuh muka, kentut kat punggung, basuh punggung lah. Kan tak? Kan kentut-kentut, banyak kentut lah pergi basuh punggung. Betul lah, logik lah. Wuduk ada lagi. Kan? Punggung yang kentut, basuhlah punggung. Apa masalah dia? Tapi rupanya tak boleh macam tu. Maksud dia pembatal wuduk pun benda yang tak logik. Wuduk tu sendiri pun benda yang bukan logik. Bukan masalah logik, masalah kepatuhan. Itu di sini timbul tajuk iman kita, belief kita Allah Tuhan. Kan? Dia ada para malaikat, dia ada kitab, dia ada rasul. Ini benda-benda ni kan. Contohnya hari kiamat, qadar keimanan kita diuji dengan benda ni. Dites. Nabi ajar kita cara solat angkat tangan macam ni. Kenapa tak cara lain kan? Tak elegan. Kan? Elegan kan? Macam tu macam kan apa? Lambai. Kan? Lambai elegan kan? Dulu zaman macam ni, lepas tu macam ni pula kan? Kenapa angkat jari? Kenapa sekian? Semua benda tu tak ada timbul masalah apa? Logik. Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa mula Hajar Aswad? Kenapa? Jangan tanya. Pasal kenapa? Sebab Allah Ta'ala arahkan, kita hamba dia, kita percaya Quran, kita percaya Rasul dia, kita patuh tanpa sebarang soal jawab. Allah Ta'ala uji iman kita di situ. Mana kepercayaan kita tu diuji dengan amal tadi. So kalau dia kata manusia tadi tak nak buat apa yang diarahkan, maka masalah lah iman dia. Faham? So kenapa? Walaupun asalnya iman tadi hanya dalam hati, itu dah diterima dah. Tetapi consist of tau, yang kata-kata mulut dan perbuatan dengan anggota tubuh tadi, sebab pembuktian iman tadi. Kenapa buat? Sebab Rasul suruh. Kenapa buat? Allah Ta'ala perintahkan. Dan ini penting kenapa bila kita belajar fiqh, kita belajar dengan dalil. Dulu waktu kecil-kecil kita belajar wuduk 6 perkara. Pertama, basuh muka. Niat. Pertama niat. Kedua, basuh muka. Ketiga, basuh tangan ke siku. Keempat, basuh menyapu kepala. Kelima, basuh kaki. Keenam, tertib. Habis. Lepas tu tanya, datang mana? Ustaz saya ajak. Tak boleh, betul. Itu jawapannya betul. Satu masa dulu. Tapi sekarang ni kita kena ubah. Attitude kita adalah apa? Kenapa buat? Allah Ta'ala perintahkan. Kenapa buat? Nabi suruh. So that kenapa ni? Kenapa? Orang tanya kenapa? Sebab ini utusan Tuhan. Dia wakil Tuhan. Dia ajar kita buat. Ini tanda kita percaya dengan arahan Allah Ta'ala. Itu sebab kenapa kita kata iman dalam hati, betul, orang tak ada bersoal. Tapi pelaksanaan atas diri kita kena buat. Faham
Yang salah faham pula. Orang tak boleh hukum iman kita, pasal iman dalam hati. Tapi iman dengan mulut saja tak cukup. Sebab apa? Atau dalam hati kita tak cukup. Sebab apa? Sebab praktikal tadi dituntut dalam agama. Mana itu menunjukkan bahawa kita memang percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Dia kata apa? Berkata Imam Nawawi rahimahullah, mazhab kumpulan ahli sunnah dari golongan salaf umat ini dan dengan khalafnya adalah apa? Mereka punya mazhab adalah, pendapat mereka adalah iman adalah kata-kata dan amal. Iman qaulun wa amal. Iman adalah kata-kata dan amal. Dia bukan hanya kata-kata saja, bukan amal saja, tak kata-kata, bukan hanya i'tiqad, tak ada ni. Dia bahkan iman qaulun wa amal. Yang apa? Yang dia bertambah dan berkurang. Yazid wa yanqus. Memang itu ini adalah pendapat semua ahli sunnah wal jamaah, kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Yang kumpulan yang sesat tu saya kira ikutlah. Yang digunakan akal, dia bahaskan. Dia kata kalau dah ni macam ni, kenapa macam ni? Ini tak payah. Macam ni tak payah kita bincang dengan dia. Pada ahli sunnah wal jamaah, kita berdasar pada Quran dan hadis Nabi, memang iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan juga berkurang, dan iman itu adalah kata-kata dan juga amal. Kata-kata juga amal. Okey? Baik. Sehinggalah beliau berkata, maka pengertian yang dilayakkan seorang hamba dengan sebabnya pujian dan sokongan dari golongan yang beriman adalah dia perlu apa? Mendatangkan 3 perkara. Ini, iaitu apa? Percaya dengan hati, itu dengan qalb dia. And belief inside ni ditambah dengan ni. Perakuan dengan lidah, lisah pula. Betul kan? Lisan Lisan. Lisah pula. Lisan. NN, tukar N. Lisah. Dan perakuan dengan anggota badan dengan jawarih. Maka 3 perkara tersebut mesti datang, barulah anda boleh dikatakan mukmin. Di pengajaran daripada ayat yang kita baca dalam suratul Baqarah, bila orang-orang munafik kata, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah Ta'ala tahu berkenaan dengan penipuan mereka. Mana maksud dia? Bila orang tu mengaku saja, dia tak mencukupi. Allah Ta'ala tahu luar dan dalam. So tak guna. Dia nyorok sembang pun Allah Ta'ala keluarkan balik. So dia pengakuan kita bukan hanya kata-kata, tapi dengan perbuatan yang hanya Allah Ta'ala saja tahu apa yang kita buat. Jelas? Baik. Allah menafikan keimanan dari orang-orang munafik dalam firman-Nya bila mereka kata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mana orang kata wa ma hum bimumin, sedangkan mereka tidak beriman. Mereka kata kami ada di kalangan manusia yang berkata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, namun begitu sedangkan mereka sebenarnya tidak beriman. Okey. Allah menafikan keimanan daripada munafik dan firman-Nya. Okey. Tetapi adakah dikatakan bahawa mereka bukan orang Islam? Soalannya. Kita tahu. Kalau orang munafik ni kan, dia bukan mukmin, Allah Ta'ala nafikan, dia bukan wa ma hum bimumin. Soalannya, adakah mereka dinamakan sebagai muslim? Berkata Abu Hasan Al-Asy'ari, orang munafik adalah seorang muslim, bukan mukmin. Atas nama muslim, yes. Pasal apa? Ke atas dia berjalan segala hukum Islam. Hatta Nabi SAW bila kata apa? Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita dan mereka ni, kita dan orang munafik ni, perjanjian dia adalah solat. Kalau dia tinggalkan, faqad kafar. Dia tinggalkan solat, dia telah kafir. Zaman kita di Malaysia ni sepah yang tak semayang, melainkan lepas kahwin bukan semayang. Bila nak kahwin? Lepas dapat anak. Bila nak kahwin? Lepas pencen. Serius, ramai ada orang macam tu. Dia nampak benda tu tak penting. Dia memanglah kita kata timbul tajuk yang apa, memang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lah, apa yang kita kata kalau ikut mazhab Ahmad, orang tak semayang kafir terus. Tak solat kafir, terkeluar Islam. Okey. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dia buat detail lagi. Mana soalan dia tinggalkan Islam tu sebab semayang tadi, sebab dia malas ke dia menentang. Kalau menentang, dia kafir. Kalau malas, kalau anda kata dia jahil sebagainya, dia fasik. Namun begitu Imam Syafi'i rahimahullah keluarkan fatwa bahawa siapa-siapa tak semayang, panggil, suruh semayang. Tak semayang, bunuh. Buatnya tu mati bersepah kat kedai mamak petang-petang kan, duduk tengok bola. Tak semayang, sepah kena pancung. Habis kan? Okey, jadi dengar sini. Jadi secara asas macam ni. Memang kita kata aplikasi tadi pada kerajaan saja. Mana untuk mengarahkan manusia, orang ramai ini jaga, jangan sampai tinggalkan arahan Allah Ta'ala, berlaku kepada kerajaan saja. Anda jangan buat benda, ambil kayu, pukul orang tak semayang kat tepi jalan. Anak anda, ya betul, bawah kawalan anda. Tapi tak sampai matilah. Kan?
Tu Nabi sebut dua peringkat. Nabi sebut mula awal umur 7 tahun dan umur 10 tahun. Ada orang Melayu kita tambah 15 tahun bunuh. Kan Nabi kata murru auladukum bis-salah wa hum ibnu sab'. Arahkan anak kamu semayang dan keadaan umur mereka 7 tahun. Ni bapak nak semayang, nak suruh anak semayang je ni. Okey. Wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka di atas sebab tak semayang. Wa hum ibnu ash, dan keadaan umur mereka 10 tahun. Lepas tu orang Melayu kita tu, kalau bunuh terus. Tak bunuh pun. Okey, dengar sini. Tapi memang kalau dia kata atas nama kerajaan punya ni, ya. Kalau dia kata macam Syafi'i rahimahullah, fatwa yang dikeluarkan oleh beliau adalah siapa yang tak semayang dipanggil suruh solat, tak solat bunuh. Sebab nak menjaga agama jangan sampai last sekali ditinggalkan. Bagi menjaga agama. Pasal Islam datang, segala syariat dia tak boleh tinggalkan. Macam ketika mana zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia serang kampung-kampung atau tempat-tempat orang tak nak bayar zakat. Ingat kan? Tak nak bayar zakat. Ikutkan sebenarnya dosa tu dengan Ta'ala lah. Tapi oleh kerana atas nama kerajaan, kalau hari ni tinggal zakat, besok tinggal apa? Tinggal sekian. Lusa tinggal apa? Tinggal sekian. Last sekali tinggal apa? Semua sekali. Itu sebab kenapa tindakan dari kerajaan di atas keadaan masyarakat perlu benda ni diambil. Mana tak boleh dibenarkan orang ketika contoh macam apa, peraturan kena sebut lah. Time azan kena tutup kedai ke, kan apa kedai makan ni kan, sibuk tayang bola sepak-sepak ke. Tengah-tengah azan tu dia tengah tayang apa konsert dan sebagainya. Gila ke? Kan? Letak ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ni kira-kira mamak biasa. Bismillahirrahmanirrahim kan, apa benda ayat kursi sebagainya. Tapi yalah, gantung ayat tadi bukan maksud dia anda dah silat lepas. Pasal kena betul dengan praktikal bila masuk semayang. Kadang kedai Muslim ni tak ada surau. Pun masalah juga. Kan ni kadang kata saya perhatikan kalau kedai Chinese Muslim yang dah buka di Malaysia memang ada. Mesti ada surau. Yang kedai Muslim sungguh ni tak ada surau. Pelik sungguh. Kenapa? Tak semayang ke? Dia tak ada keprihatinan. Mana orang yang makan kedai dia nak semayang kat mana? Faham tak? Ini cakap boleh berlaku. Maksudnya kita setiap kali kita buat satu benda kita kena ingat. Contoh macam kita tahu, okey, orang datang rumah kita kenduri. Okey, semayang kat mana? Macam tu kena ingat. Buat kenduri kahwin ke, semayang kat mana? Ada surau sekian, bagi tahu. Jangan rumah kita dah jauh di surau. Orang nak semayang tak dan. Jadi kalau tidak bentang sejadah lah. Buat kemah khas untuk semayang. Kenapa tak boleh ke? Kan? Bukan kita paksa buat rotan orang tak semayang sebat. Bukan. Maksudnya kita adakan benda tadi sebagai benda persediaan. Siapkan tempat semayang sebagai benda tu menunjukkan kita ni Muslim. Faham tak? Sebab kenapa kadang-kadang benda macam ni saya nampak agak culas sikit orang Melayu kita. Macam benda tu dia betul kita tak nak orang semayang kerana arahan kita. Tapi macam anak-anak kena ajar, kena suruh lah. Satu peringkat memang kita kena ajar dia. Kalau tidak macam budak-budak tak nak pergi sekolah. Paksa sekolah kenapa? Tak sekolah, nanti kan dia ni masa depan dia. Habis semayang masuk neraka tak apa. Sekolah tak sekolah marah kan. Tak sekolah. Nanti masa depan jadi apa sebenarnya. Tak semayang. Kenapa tak suruh? Kenapa tak nampak? Macam tu kat masa depan. Mungkin dia tak belajar, drop out, tapi jadi macam Steve Jobs. Itu cerita dia. Yang kita macam tak ada sedikit keprihatinan. Tak tahu kenapa. Dan itu saya kata kedai Muslim tak ada tempat semayang. Kedai Chinese masuk Islam ada je tempat semayang. Kenapa? Kan tak ada apa orang ni sungguh jaga semayang. Dalam lama je tinggal semayang itu. Ya, kenal Tuhan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada apa surah Al-Hijr ayat terakhir. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada keyakinan. Diorang tak yakin lagi, kita dah yakin. Tak apa. Macam tu. Apa hal kan? Jadi konsep dia memang kita kata memang timbul tajuk kita kata apa macam ibadat tadi kan. Memang kita kata atas kerajaan benda tu kena jaga. Dia tak boleh biarkan. Ni sekarang ni apakah saya sebut orang kan saya kata bila orang kata kenapa tak sihat badan saya kata apa? Pasal kedai 24 jam kan. Ni CAP. Apa? Consumer Benda Association Penang kan. Dia dah keluarkan satu khabar kita minta kerajaan hadkan kedai-kedai yang ni sebab untuk menghalang obesiti. Boleh kedai mamak dihalang daripada beroperasi 24 jam. Tak tahulah. Tengok keadaan lah. Tapi benda tu betul penyumbang. Tapi konsep dia ni lah. Macam obesiti bahaya. Okey, manusia mati. Tak semayang. Masuk neraka tak bahaya. Kita kena tahu sayang kita pada seorang tadi nak selamat dunia akhirat. Jangan selamat dunia je. Maksudnya setiap kali seorang ibu bapa dan sebagainya ada anak, fikirkan dua aspek tadi. Dunia satu, akhirat satu benda lain. Dunia kita nakkan dia belajar, jadi dapat kerja dan sebagainya. Yes, bagus. Tapi kena ingat bahawa apa tahu? Jangan sampai dia masuk neraka. Dan kat dunia ni kita berjaga daripada semua penyakit.
Penyakit-penyakit semua kita jaga. Vaksin ini, cucuk itu. Kan bila kalau kata ada orang batuk, ada sesama, bawa lari anak. Gila kau, influence. Kan ini masuk juga kena penyakit H1N1, H9N1. Apa dia baru ni? H9N7. Macam-macam lah pula kan. Dia tarik anak dia. Tapi kan orang tak semayang kan dan sebagainya, suasana tak semayang dia tu, dia tak kisah pun. Dan hantar anak pergi camping dan sebagainya kan. Musim ni ada kan, dia hantar. Tengok tempat tadi, ada tak tempat semayang yang proper. Kan timing solat jaga tak, bukan happy-happy nyanyi-nyanyi lagu je. Ni pelik-pelik kan. Jadi budak-budak pandai menyanyi lagu. Tak aku faham kenapa. Kan? Kenapa budak tu? Budak-budak cerdik, genius. Apa benda dia buat? Nyanyi. Entahlah. Macam mana buat tu. Baik. Jadi dia kata apa? Dia kata memang dia mereka ni pasal zahir mereka Muslim. Tu Nabi kata perjanjian dari kita dan mereka dengan munafik ni as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa tinggalkan dia kafir. Ada only jalan atau dia perkara kafir. Tapi selagi dia solat, dia masih dikira sebagai seorang apa? Muslim. Dan Nabi layan mereka sebagai Muslim, tanam sebagai seorang Muslim. Disolatkan dan sebagainya. Hatta bila dia minta apa, macam Abdullah bin Ubay minta pada Nabi punya baju untuk dikapankan dia dengan baju Nabi SAW. Nabi bagi. Para sahabat ada yang kata jangan bagi ya Rasulullah. Diorang tahu semua dia ni kepala orang munafik. Nabi kata bagi, tapi takkan menyelamatkan dia. Tak beri kesan pada dia apa benda pun. Ya. Lepas tu diturunkan ayat. Ya, Nabi minta ampun. Ya. Tapi Allah Ta'ala sekat Nabi daripada minta keampunan untuk dia. Dan bahkan Nabi Allah Ta'ala katakan kau minta ampun pada mereka 70 kali pun aku tak takkan ampunkan. Bukan maksud 70 kali, maksud dia 71 kali Allah Ta'ala ampunkan. Mana 70 kali itu banyak. Banyak mana pun dia minta takkan diampunkan. Tapi kisah dia Nabi pasal atas dasar sebagai seorang Nabi, dia akan tunjukkan the best effort, the best orang kata akhlak. Atas dasar yang lain macam Omar tumbuk orang sebagainya, itu lain cerita lah. Jadi secara asas ni Nabi takkan tunjukkan benda yang buruk. Tapi macam kita layan kepada orang munafik tadi, layan sebagai Muslim lah. He still a Muslim. Tapi masalah iman terpulang kepada Allah Ta'ala. Kerana dia menyerah pada zahirnya, tapi tak percaya pada batinnya. Namun Islam tidak bermanfaat untuknya pada hari kiamat. Dan dia tidak akan diberikan ganjaran di atas amal-amal Islam yang dia buat. Kerana ini adalah penyerahan daripada zahir, tidak takut. Kerana takutkan hukuman kafir ke atasnya di dunia. Mana takut kena dilayan sebagai seorang kafir, kan tak dapat makan daging korban dan sebagainya kan. Ya, kalau dia kafir kan tak, orang Malaysia kan tak bagi makan korban. Kan. Jadi nak kena ni kan sebagainya. So tak keluarlah Islam, masih lagi dalam Islam. Tetapi dia tidak mahu orang kata dalam daripada segi luaran dia buat supaya bimbang takut diletakkan dia sebagai seorang yang kafir. Tapi dari segi hati dia tak percaya pun pada Islam. Tak guna, tapi apa amal tak guna. Ni baru ni semalam ke dapat surat. Saya ada dapat surat ni. Dia edarkan dalam WhatsApp. Dekat Presiden 9 Putrajaya, ada bapa minta cikgu jangan bagi anak ikut segala aktiviti agama. Muslim. Jadi dia panggil telefon lagi. Saya kata kawan saya suruh telefon orang ni. Kan dia pelik sikit lah. Allah Ta'ala mungkin tak tahulah dia kata khurafat ke, kok dia kata tak nak anak-anak buat amal bid'ah ke, Allah Ta'ala. Tapi yang pentingnya dia bagi surat khas pada sekolah. Dia jangan bagi anak dia ikut segala amal praktis yang non sekular. Dia tulis macam tu. Amalan-amalan yang tidak sekular jangan bagi anak dia ikut. Tak tahu Allah Ta'ala. Amalan tak sekular, yang sekular tak apa. Yang non sekular jangan bagi. Dia tulis tu. Saya nama lagi. Kalau saya baca kan tak apa pasal masuk dalam YouTube. Kan? Tapi cerita dia, tapi konsep dia sekarang macam ni. Maksud dia okeylah, saya tak faham mungkin kenapa. Adakah mungkin dirasakan pasal dia kata saya dah bagi sufficient pengetahuan agama pada anak saya. Dia cakap macam tu. Maybe boleh jadi kalau kita nak sangka baik, dia tak nak anak-anak dia buat baca Yasin dan sebagainya, kerana benda tu bukan amalan Nabi SAW ajar. Mungkin. Tapi sembahyang berjemaah tak mungkin lah kot. Kan Nabi ajar kan. Jadi konsep tadi kena tengok jugalah. Allah Ta'ala alam. Ada orang mungkin rasakan benda tak penting, terpulang lah. Tunggu dia mati nanti. Kan? Tunggu mati nanti. Baik. Jadi maksud dia percaya dengan mulut, lafaz dengan mulut tapi tak percaya dengan hati. Tapi jadi dikira Muslim, munafik masih lagi Muslim. Tidak dikeluar daripada Islam. Tapi dia bukan mukmin. Bahkan dilayan mereka sebagai seorang Muslim, ditanam sebagai seorang Muslim. Tak ada kita kata macam dia ni tak, dia semayang dan tanam sebagai Islam. Dia tak kata dia keluar Islam dan layan sebagai seorang Islam. Faham Dia kata apa? Berfirman Allah Ta'ala mengenai hak orang munafik. Okey? Dalam surah Taubah 74 Allah kata apa? Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kufur setelah Islam mereka. Dalam masalah apa? Masalah iman sebenarnya. Masalah praktis zahir
mereka dikira sebagai seorang Muslim lagi. Jelas? Yang salah faham pula, dia kan kita nampak orang tak beramal dengan Islam je, ni tak mukmin ni, kafir ni. Tak. Kalau dia kata dia masih lagi buat amal Islam, tapi dari segi apa kita kata dia consider as Muslim. Selagi dia tak kata saya keluar Islam. Dia kata benda berkenaan dan timur tajuk. Kata-kata dan layan sebagai seorang Muslim. Cuma seorang yang Muslim yang fasik. Muslim yang fasik. Yang jahat lah. Muslim tapi jahat. Muslim minum arak, Muslim berjudi, Muslim berzina sebagainya. Muslim tapi fasik. Faham jangan keluarkan orang daripada lingkungan iman pasal anda tak tahu apa dalam hati dia. Faham? Okey. Banyak lagi ke? Panjang dah pula. Okey, tak apalah. Okey, jadi berhenti situ kot. Okey, ada soalan? Nanti sambung kemudian. Dia pasal dia banyak lagi. Ada pengajaran berkenaan tajuk akidah dalam ayat-ayat ni. Sampai muka surat yang berikutnya. Panjang lagi. Ada soalan? Ya. Sampai yang itu anjing dan dua Muslim in the first. Dia Muslim. Mana mereka Muslim tapi itu pasal tu kenapa mereka ada iman. Pasal Allah Ta'ala takkan terima amal tanpa iman. That's one thing for sure. Tanpa iman amal tertolak. Pasal the first syarat untuk amalan diterima adalah iman. Tanpa iman dia macam ni, macam ada orang macam dia kata macam orang buat mentol, buat kapal terbang, buat sekian non muslim. Takkan benda baik dia buat tak dapat faedah untuk di hari akhirat nanti. Dia para ulama jawab, dia kata apa? Misal orang yang muslim, orang yang mukmin dengan orang yang kafir ni adalah seperti katakanlah kita ni contoh kat sini yayasan taklim. Okey. Kita ada kan kursi dan sebagainya. Lepas tu datang orang datang. This one guy datang atau dia masuk, dia tanya minta izin, ni siapa ni yayasan taklim, boleh tak saya bekerja kat sini. Dia minta izin lah, saya ni volunteer dan sebagainya, tolong alih kursi, tolong susun kursi, tolong vacuum dan sebagainya. Dia minta izin. Tuan punya tempat tak ada, yang Tuan Haji tak adalah kat sini, yang ada Imran kan, saya kadang-kadang kan. So jadi dia minta dengan apa, wakil tuan punya tempat. Okey, minta tanya kan, walaupun kata muda lagi ni yayasan tak kau punya kan. Okey, tapi lah dia kata saya ni wakil tuan punya tempat. Tuan punya tempat kata buat ini sebagainya. Okey. This first human orang pertama ni yang dia masuk minta izin, tanya khabar dan sebagainya. Dia buatlah apa-apa kat sini. In the end satu hari apa dia buat apa benda dia buat. Mungkin benda tu tak signifikan sangat, mungkin kecil je benda dia buat, tapi still dia minta izin dahulu. Dia kenal dengan siapa punya tuan punya tempat, dia minta izin untuk buat kerja. Okay, ni first scenario. Second scenario, another person masuk dalam ni, dia ambil tilam, dia baring belakang tu, kemudian duduk lepak sini. Lepas tu Imran kita punya wakil dekat sini kata, Encik tak boleh baring kat sini. Dia kata saya beli apa? Tuan punya tempat tak bagi. Saya tak ada, awak bukan tuan punya tempat ni, lantak lah. Dia lari sana, baring sini, tidur sini. Tapi dalam masa yang sama, dia buat macam-macam. Dia betul susun buku belakang tu berterabur, disusunkan. Lampu rosak dibaiki, aircon dia servis, semua benda dia buat. Tapi every time Imran kata jangan buat, saya beli apa, suka hati saya bebas kan. Saya tengok dia ambil IC, tengok saya ride mana, Malaysia kan, kita kat mana, Malaysia kan. So apa salah saya nak buat kerja kat sini? Dia buat kerja semua sekali. Okay, first scenario. Ni second scenario. Yang second scenario ni tak ada langsung tanya tempat ni tuan ada tuan ke tak ada tuan ke, dia lantak kan, dia buat kerja macam-macam. Tapi biasa para ulama dulu bagi contoh kebun. Saya bagi bangunan mudah sikit, lagi jelas. Okay. Katakanlah satu hari tuan punya tempat datang, Tuan Haji datang, turun bawah, tengok apa yang dua orang tadi tu. Okay. Siapa layak dapat upah? Yang seorang tu buat signifikan lah apa Imran suruh, tapi tak banyak sangat benda kan, setakat susun kursi dan sebagainya. Yang seorang lagi macam-macam benda dia buat, bersih aircon, betulkan wiring kan, macam-macam benda lah dia buat. Tetapi apa wakil tuan punya tempat dia bagi arahan, sikit pun dia tak patuh. Tak pernah rasa ada hormat kepada tuan punya tempat ni. Tak pernah tanya, minta izin nak masuk pun, masuk suka hati dia je. Lepas tu dia minta upah, buat duit, nak bagi duit dia orang ni. Tapi dia buat kerja banyak, bagi siapa? Kan dia buat benda macam-macam. Okay. Macam tu juga masalah apa? Masalah dunia ni kita datang dah siap. Macam tadi kata yayasan taklim, datang kan dah ada kursi. Bukan tiba-tiba ting tak ada kursi, terus ada kursi dengan orang tu datang. Mana ada?
Mana kerusi dah ada, meja dah ada, aircon dah ada. Okey, macam tu alam ni semua dah ada siap. Kita datang kita pakai je. Kita ambil tanah, kita buat bangunan, pasir bangunan. Kita ambil kayu, kita buat perabot. Kita ambil wire, dogam dan sebagainya, kita buat. So everything kita buat daripada alam ni sendiri. Yang bukan kita punya. Macam tadi lah orang yang baik yang buat kerja tu kan. Dia kerat ni, dia buat itu, dia buat sekian, dia buat macam-macam benda dia buat lah. Buat meja baru lah, kursi baru dia buat. Tapi daripada bahan dalam ni lah. Tapi anyway, bila lepas dia buat tadi, dia tak di-consider dapat ganjaran. Sebab apa? Sebab macam orang yang masuk dunia ni, yang tak pernah tanya siapa Tuhan jadikan alam ni. Apa layaknya dia untuk minta upah pada Allah Ta'ala? Sedangkan dia tahu dah alam ni dah siap. Kan dia pakai sama sekali kan, oksigen dia pakai, air dia pakai. Jadi bila lepas dia buat kerja dengan keadaan tidak minta izin, last sekali bila kan dah Rasul datang, Allah Ta'ala utuskan Rasul yang menjadi guide. Jangan buat ini, Tuhan kamu tak benarkan ini dan sebagainya. Sikit pun dia tak berikan sebarang kepatuhan. Tak pernah rasa nak tanya pun, Tuhan ada tempat ni, ada Tuhan ke tidak. Tak pernah rasa. So how can dia nak di akhirat nanti nak dapat pahala atau ganjaran? That's why kenapa iman itu syarat utama. Kalau dia kata setakat masalah buat baik, satu benda, iman. Okay, kalau kita kata macam tadi kan, macam zaman Nabi SAW dahulu ada seorang lelaki nama dia Ibnu Jud'an. Terkenal dah dalam Sahih Muslim disebut kisahnya. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an." Ini seorang lelaki zaman jahiliah dulu. Dan bahkan bila baiknya orang ni, sampaikan perjanjian-perjanjian dan sebagainya dibuat di rumah dia. Tuan-tuan kena ingat, faham satu benda Arab jahiliah zaman Rasulullah SAW dahulu, yang zaman jahiliah sebelum Rasulullah diterima wahyu, diorang jahiliah ada si masalah, orang kata tak ada culture yang tetap. Tak ada sistem kerajaan, tak ada sistem perundangan, tak ada sistem ketenteraan, tak ada sistem bahasa, semua macam berterabur. Tapi berkenaan dengan nilai-nilai baik, macam amanah, berani, sabar, setia dan sebagainya, itu benda tu di dalam masyarakat diorang diketahui dan dikenali. Hatta diorang puji Rasulullah sebagai seorang yang al-amin, yang amanah. Maksudnya nilai ada, sistem tak ada. Faham jangan salah faham nanti jadi. Tapi bila kata nilai itu baik itu ada, sebelum Rasulullah SAW diberikan wahyu Allah Ta'ala, dan hatta di zaman jahiliah dahulu ada seorang lelaki nama dia Ibnu Jud'an. Baik. Yang baikkan baik macam baik, tuan-tuan kata macam jahat tapi baik. Tak, bukan. Dia baik sungguh. Baik. Mana hatta pemurah. Dia beri tolong orang susah, beri makan fakir miskin dan sebagainya. Hatta dan riwayat hadis datang kata binatang dekat hutan dia bagi makan. Binatang di hutan kera di hutan disusukan anak dia kan. Dia tak ada. Ini anjing-anjing ke binatang luar dia bagi makan oleh dia. Macam tu pemurahnya dia. Jadi bila Aisyah tanya, dia kata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, dia dalam jahiliah dahulu buat ini, sebut kebaikan dia buat." Nabi kata, "Huwa finnar," dan neraka. Betul. Aisyah radhiyallahu anha pelik dah kan kenapa macam ni. Betul. Nabi kata, "Innahu lam yakul yauman," dia tak pernah berkata walau sekali pun, tak pernah terlafaz pada mulut dia, "Rabbighfirli khati'ati yaumaddin," wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku pada hari pembalasan. Itu je. Maksud dia, the belief of hari pembalasan tak ada. Iman tentang perkara tu tak wujud. Maka segala amal baik dia buat semuanya terhapus. Kosong. Itu sebab kenapa iman adalah syarat untuk penerimaan amal. Kerana buatlah amal baik banyak tapi iman tidak ada, tak berguna. Macam berlaku pada orang munafik, kan amal Islam dia buat zahir, tapi iman pada Rasulullah SAW goyang, tak percaya dengan Rasulullah. Bahkan mereka menyampah dengan Rasulullah SAW. Cuma zahirkan Islam sebab apa? Sebab tak nak dihukum sebagai seorang yang kafir. Maka dia buat. Dan ingat di akhirat nanti akan dapat berjaya. Kan dia kata inna manahnu mustahzi'un kan? Kan dia jumpa orang beriman, dia kata amanah. Jumpa orang-orang yang kafir Yahudi, dia kata apa? Inna ma'akum, kami bersama kamu. Kami dengan Muhammad tu kami uluk-uluk je. Dia ingatkan benda tu selamat. Allah Ta'ala perulukkan mereka hari kiamat nanti. Allah Ta'ala biarkan mereka ni dekat dunia ni mereka rasa mereka berjaya tipu, tapi Allah Ta'ala tipu mereka. Pasal perbuatan mereka rasakan baik, tapi di akhirat Allah Ta'ala akan zahirkan tak berguna langsung perbuatan mereka pura-pura depan Rasulullah SAW. Jelas Okey, baik. Ni ada pengumuman. Kejap lagi kita ada kuliah khas 3 prinsip emas dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ni dia terjemah bulat-bulat ni. 3 prinsip ni macam qawaid zahabiyah fi ittiba'i Rasulillah. Kan? Dia ni 3 kaedah-kaedah emas yang bernilai lah maksud dia. Okey, oleh Ustaz Abu Khadijah Kamarul Azlan 11.30 pagi. Dekat apalah kejap lagi akan mula. Okey, ini satu pengumuman kedua. Tahfiz Quran during school holiday. Kena baca bahasa Inggeris kan? Bahasa Inggeris. Duration 3 weeks. Monday to Thursday. 2nd December start.
sampai ni mana pula aku tulis ni? 2nd Disember, 5 Disember, 2nd November ke? Oh, bukan. Okey, week pertama, minggu pertama 2 Disember sampai 5 Disember. Minggu kedua, dia 3 minggu je. Minggu kedua 9 Disember, 12 Disember. Minggu ketiga 16 Disember, 19 Disember. Surah yang dia akan dihafal oleh pelajar ni adalah As-Sajadah, Insan dan Al-Mulk. Okey, yang pre-request mana pelajar yang datang belajar ni mestilah can read the Quran well. Boleh baca Quran well. Okey. Yang kedua, age 7 years old and above. Mana besar lagi lah daripada 7. Yang 7 kecil-kecil yang lompat dia cakap tak faham bahasa, lompat guling tu santar lah. Kadang-kadang ada orang nak hantar anak dia untuk lari daripada jaga. Yang buat macam tu tak elok. Okey. Kan betul, dia tengok dia budak tu sibuk kat rumah, dia pergi hantar camping kan. Pergi summer camp dan sebagainya. Sebab apa? Sebab malas bela. Okey. Jangan buat macam tu, tak elok. Dosa tuan marah. Okey. Jadi yang ni ada bayar fee 160 per person. Ni pasal kita panggil ustaz penjaga okey, waktu dia daripada 10 pagi sampai 1 tengah hari. 3 jam. Monday to Thursday, daripada Isnin sampai Khamis. To those interested, please register at counter. Siapa yang minat boleh register kat counter. Okey. Ini sebenarnya actually memanglah dia orang kata macam pendeknya sangat duration. Saya sebenarnya sebelum saya belajar bahasa Arab dulu, belajar agama lah. Saya belajar sekolah agama, sekolah biasa. Tahu Camp Madiban? Madiban Camp kan? Tahu kan? Okey, Camp Madiban. Yang sekarang lepas tu dekat sekarang tu yang Puspakom punya tempat tu. Okey, dekat depan Camp Madiban punya pintu tu ada satu surau kecil. Saya dulu dengan adik saya daripada Tambung Raya tu, kami jalan kaki. Turun jalan, pergi ke Camp Madiban tu, depan tu ada tempat surau untuk hafal Quran. Jadi kami dulu kecil-kecil, siang sampai Jumaat lah. Bapa kami mula dihantar. Lepas tu pergi sendiri. Boleh tahan jauh. Tapi tu lah, main lain longkang lah sebagainya. Okey, saya pergi maghrib sampai isyak je. Tak lama, maghrib dengan isyak. Tapi dalam tempoh yang kita orang duduk hafal tu, saya dapat surah Al-Baqarah. Banyak. Ini bukan pasal pandai, pasal pergi. Bapak suruh pergi, kan? Tapi cerita dia, okey, yang kita kan nak dapat habis surah Al-Baqarah tu, ustaz saya kena langgang kereta. Dia tak mati, tapi dia tak boleh ngajar dah. Adik dia ganti. Lepas adik dia ganti tak dapat. Rupanya orang yang hafal Quran ni dengan guru dia juga. Tempoh duration pendek pun tak penting, panjang pendek sebenarnya. Kalau dia kata pendek pun tak apa, panjang pun tak apa. Yang pentingnya actually benda tu kalau Allah berikan, dia berikan. Effort kita buat, struggle kita buat, tapi dia punya achievement jangan pening kepala. Ada, alhamdulillah. Tak ada, hantar tempat lain pula. Okey. Jelas? Yang putus asa Baik, jadi kita berhenti kat sini insya-Allah. Apa mau masuk? Okey. Wallahu alam. Yang soalan? Tak ada Okey, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.